Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia edisi Selasa 5 Mac 2024. Anda bersama dengan saya Irfan Syahbina. Saudara, pasangan saya pada pagi ini saya Syafiqah Ishak. Assalamualaikum, apa khabar Irfan? Sihat. Syafiqah, apa khabar? Sihat lama juga. Tak bersua kita kan? Itulah pasalnya. Sibuk mungkin? Mungkin. Sibuk, Irfan pun sibuk. Tapi Ya, itulah bila kita bercakap mengenai kesibukan ni. Hari ini kita ada satu topik yang berkaitan dengan kesibukan keluarga. Kesibukan keluarga ni boleh menyebabkan ukhuwah itu semakin lama semakin hilang. Betul, semakin goyang kan. Jadi bagaimana untuk kita merapatkan kembali ukhuwah dalam kekeluargaan ini? Itu yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Ya, betul. Bukan itu saja, ada banyak lagi pelbagai topik menarik yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Tetapi terlebih dahulu mari kita ke sana Irfan. Ya, mari kita berjalan ke sana. Sila. Untuk kita melihat kita tengok apa di antara dalam dan luar negara. Okey. Betul. Kita lihat perbincangan pertama pada pagi ini, iaitu sidang media bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Perdana Menteri Australia iaitu Anthony Albanese. Jadi tiga tonggak utama untuk mengukuhkan hubungan dua hala seperti yang berikut. Yang pertama, kemakmuran ekonomi, kedua, masyarakat dan teknologi, dan yang ketiga adalah aspek pertahanan serantau. Ya, juga untuk mempertingkatkan kerjasama komprehensif dalam pelbagai industri antaranya perdagangan, pelaburan, pendidikan, ekonomi digital dan keselamatan cyber. Juga untuk memperluaskan kerjasama sedia ada dalam hal terkait ekosistem vaksin serta peralihan tenaga bersih serta menerokai perkongsian maklumat, pembangunan cyber serta menuntut kebersamaan lebih padu dalam isu immigration dan persepedanan. Okey, selain daripada itu, ini juga yang dititik beratkan juga semalam, yang di mana Malaysia cari semula MH370 jika ada bukti baru. Ini jelas dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam ketika ditanyakan berkaitan dengan MH370. Ya, jadi kerajaan berbesar hati untuk membuka semula perencarian jika ada bukti baru yang kukuh mengenai sebarang penemuan pesawat MH370. Jadi kalau kita boleh imbau kembali ya, insiden ini telah memberikan satu gambaran betapa pentingnya untuk kita bersama-sama dalam usaha untuk mencari MH370 ini. Dan pesawat ini telah membawa 239 penumpang dari Kuala Lumpur ke Beijing yang telah hilang pada 8 Mac 2014, 10 tahun yang lepas. Ya, betul. Jadi kita harapkan yang terbaik untuk isu MH370. Kita beralih pula Irfan ke berita seterusnya. Ini pula berkaitan dengan pendigitalan PMKS di mana 5 bilion diperuntuk kepada syarikat Bumi Putra, dan langkah itu adalah untuk meningkatkan usaha pendigitalan syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Ya, dan dana jaminan itu juga untuk mengutamakan sektor pertubuhan baharu selaras mendukung kerangka ekonomi madani. Jadi sementara itu kadar peratusan pinjaman tidak berbayar NPL di bawah syarikat jaminan pembiayaan perniagaan BHD Berhad menurun daripada 7% kepada 2%. Jadi dalam perkembangan lain, memaklumkan tambahan sebanyak 10 bilion menerusi skim jaminan kredit perumahan SJKP bagi tahun 2004 bakal dimanfaatkan lebih 40,000 peminjam. Okey, seterusnya juga ingin kami kongsikan bersama dengan anda di mana dividen KWSP. Dah cek dah? Itu. Jeng. Kita surprise ni nak tengok ni berapa banyak dapat. Banyak ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah lah kan. Okey, agihan tinggi pengurangan jurang jadi indikator pertumbuhan stabil. Jadi dividen kumpulan wang simpanan pekerja KWSP 2003 yang tinggi jadi indikator kepada pertumbuhan ekonomi negara yang stabil, dan pengucupan jurang agihan dividen simpanan syariah juga mampu menarik lebih ramai beralih kepada simpanan jenis berkenaan. Jadi KWSP telah mengumumkan kadar dividen 50% diagih untuk simpanan konvensional dan 50% yang untuk simpanan syariah. Ini rezeki. Rezeki. Ini pula kepada adik-adik di luar sana. Tiada kelas akademik pada minggu pertama persekolahan. Jadi kepada ibu bapa boleh mengambil cakna mengenai ini, di mana kalau kita melihat minggu berkenaan akan diisi dengan aktiviti bagi mewujudkan ekosistem menyeronokkan di sekolah. Pendekatan itu juga akan mewujudkan budaya untuk hadir ke sekolah secara berterusan sekaligus momentum tersebut dikekalkan sepanjang tahun. Jadi sesi persekolahan 2004-2005 ini bagi negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu akan dibuka pada 10 Mac manakala negeri-negeri akan bermula pada 11 Mac nanti. Ramadan tiba. Nak puasa dah. Gitu. Pejam celik. Tak lama lagi kita nak ke bulan Ramadan dah pun. Jadi kita nak tengoklah bilalah kita nak mengintai anak bulan ni kan Irfan. Jadi tarikh untuk melihat anak bulan Ramadan ialah pada Ahad 10 Mac 2024 bersamaan dengan 29 Syakban. Jadi Dah tak sabar kan nak puasa kan? Ya, dah tak sabar. Tapi kalau kita tengah fikirkan nak puasa nak makan apa, ada satu makanan ni
Okey, kita dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, ini bahasa rasminya sekarang. Makanan ni Okey, Irfan, kalau waktu Ramadan je paling ramai orang beratur. Betul, memang akan beratur panjang Dia untuk akan jadi dapatkan makanan tular. ni. Tak tahu kenapa. Sedangkan makanan ni ada sepanjang tahun. Kan? Okey, kita bagi clue sikit. Kita bagi Makanan ni clue. adalah bahagian kaki kambing. Okey. Sebelum ni memang kita asyik sebut perkataan itu dalam bahasa Inggeris sahaja, iaitu lamb shank. Ini dalam bahasa Melayu, bahasa rasminya adalah betis kambing. Jadi kepada peniaga bazar nanti sebelum nak mencetak banner ataupun banting ke, bolehlah tukar ya. Betul. Sekarang bukan lamb shank dah, sekarang betis kambing. Betis kambing satu. Betis kambing dua. Macam tu kan. Jadi ini adalah bahasa baru ataupun yang telah pun diterjemahkan yang terbaru sekali. Jadi kepada anda di luar sana, bukan ini saja ingin kami kongsikan bersama dengan anda, tapi hari ini ada pelbagai topik menarik. Betul. Jadi kena teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia bersama kami berdua. Selamat pagi Malaysia. KLFM rentak interaktif kota. Terbaik 3 di KLFM. Sembang KL, Isnin hingga Khamis 2.30 hingga 3 petang. Platform diskusi terbaik membincangkan isu semasa warga kota yang memberikan informasi, inspirasi dan solusi kepada warga kota. Makcik! Anak makcik kena pukul, makcik! Mana? Makcik tahu makcik. Makcik tahu makcik sekarang. Makcik akan datang sekarang juga. Makcik dia dah ke officer, makcik! Jangan sampai makcik hempuk kepala dia, ya. Dia ikut kereta. Orang tengah lapar sepanjang Ramadan. Rancangan berbicara agama yang disampaikan secara santai dan komedi bersahaja tentang senario dan isu semasa yang tidak terlalu berat sesuai dengan waktu siaran drive time. Cepat, 50%, 70%. Datanglah beramai-ramai, datanglah. KLKL Highway Star setiap Jumaat 5.30 petang bersama Datuk Insinyur Haji Muhammad Dalil berkongsi ilmu otomotif serta kemas kini info trafik lebuh raya di sekitar Lembah Kelang di samping layan lagu-lagu retro dan malas segar. Tapi kita pakai exhaust tak boleh. Bunyi tu memang tak boleh. Memang saya selalu dengar. Pastinya terbaik hanya di KLFM rentak interaktif kota. Selamat pagi Malaysia. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama Irfan dan juga Syafiqah. Macam biasa, kita akan berikan peluang ini kepada rakan konti kita. Dan kita akan terus saja bersama rakan-rakan kita di KLFM, iaitu DJ Zima, DJ Rizzo dan DJ N yang telah pun bersedia di sana. Kalau ada sedia, silakan. Jom. Ya, terima kasih kepada Irfan dan juga Syafiqah dari studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Kuala Lumpur dan juga Malaysia. Sekarang ini bersama dengan Gen Rentak Pagi KL. Saya Zima, Diana dan juga Rizzo. Ya, marhaban ya Ramadan. Jadi perkongsian kali ini kami nak maklumkan kepada anda antara rancangan yang menarik menanti anda sepanjang Ramadan ini. Jadi kita mulakan dengan Borak Tengah Lapar yang mana telah pun tamat rakamannya semalam. Bukan senang nak terbitkan rancangan bersiri ini dan tahun ini rancangan buat bicara agama secara santai Borak Tengah Lapar yang akan tampil dengan konsep yang baru, lebih menarik, lebih fresh. Antara selebriti yang terlibat kita ada PU Dr. Taha, ada PU Rahmat, PU Amin atau Atu Zero dan juga Nizam Jentik-Jentik. Okey, jadi untuk hostnya kita masih lagi kekalkan dari tahun lepas. Kita bersama dengan DJ Putra Azwan yang akan bersama dengan anda untuk Borak Tengah Lapar musim ini. Dan juga penerbitnya kali ini, Epi Syafiq bertukar sikit. Okay? Dan juga banyak topik menarik yang akan dibincangkan bersama dengan anda. Dan pastikan anda bersama dengan KLFM di frekuensi 97.2. Dan juga kami bersama dengan anda serentak di RTM Klik. Dan anda juga boleh saksikan di TV2 sepanjang Ramadan ini pada pukul 5.30 petang. Baik, itu mengenai Borak Tengah Lapar dan kita juga nak maklumkan kepada anda sekarang sudahnya bermula program baru di KLFM iaitu Chit Chat Cik Yah yang akan anda dengar di KLFM setiap hari Isnin hingga Jumaat
Jumaat pukul 11.30 pagi selama 10 minit. Sedikitlah tentang segmen ini. Cik Yah ni merupakan pempengaruh yang popular di media sosial. Sebenarnya selalu menggunakan nama Cik Yah Official dalam segmen ini. DJ Hi KL, DJ EJ dan juga Mimi Wala akan bergabung bersama dengan Cik Yah. Baik, terima kasih DJ Zima, DJ Rizwan dan juga DJ An untuk perkongsian saksi pagi di KLFM. Ya, okey. Sekarang ini kita nak bicara mengenai membina karisma anak-anak. Tapi terlebih dahulu kita nak cakap maaf lah ya sebab tadi tu mungkin ada gangguan sedikit. Betul. Tapi tak apa, mereka tetap menceriakan juga kepada para pendengar di KLFM. Seterusnya, ini pasal karisma. Pasal karisma tapi bukan untuk kita, kepada anak-anak. Ya, betul. Tapi sedikit definisi mengenai karisma ini. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan edisi keempat, karisma bermaksud kualiti, daya kepimpinan, daya penari atau sifat-sifat tertentu seseorang individu yang menjadikannya berupaya mempengaruhi atau menjadi perangsang kepada khalayak ramai. Jadi untuk memperincikan tentang topik pada pagi ini, kita bersama dengan Profesor Dr. Haji S. Salahuddin bin Haji Suyono, Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademi Pengajian Islam Contemporary Arts UiTM Shah Alam. Assalamualaikum, Prof. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam pulaan tapi satu Jawa, satu Banjar. Orang kampung. Kampung sebelah. Sama, dekat-dekat. Alhamdulillah, ya. Itulah bila kita bercakap mengenai karisma ini. Sekarang ini kalau kita boleh lihat perkembangan anak-anak, dah ramai yang bijak pandai. Betul. Tapi bijak pandai sahaja tidak cukup sekiranya tidak mempunyai karisma ataupun adakah karisma itu boleh kita katakan sebagai aura, Prof? Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang seperti saya tanyakan tadi, bila sebut karisma ni, definisi tadi itu betul lah tu. Iaitu kemampuan seseorang itu untuk memberi inspirasi kepada orang lain. Jadi sekarang ni tak nafi ramai yang bijak pandai, cerdik, dia punya result peperiksaan tu subhanallah, masya-Allah, tinggi, straight A. Tapi dari segi berbicara dengan orang, orang mampu, bertindak kelaku dengan sahabat-sahabat kurang mampu. Jadi itu tidak dinamakan karisma lagi tu. Sebab karisma ni something yang baik serba-serbi. Yang boleh memberi inspirasi kepada rakan-rakan, bahasa mudah yang saya terjemahkan. Maknanya kalau kita berada dalam satu situasi, kita rasa disenangi. Tapi kalau kita tak ada orang, saya tercari-cari manalah Syafiqah, tak ada. Itu contoh. Itulah yang mudah karisma. Okey, itu definisi karisma. Yang mudah begitu. Baik, kalau kita nak lihat tentang apa antara bentuk didikan yang kita perlu berikan kepada anak-anak kita, kita wujudkan karisma dalam diri mereka. Baik, Irfan. Bila sebut didikan ni, ya, saya nak, sebab kita di Malaysia kan, saya nak kupas tentang serba sedikit falsafah pendidikan negara kita lah. Bila disebut Jerry itu, didikan ni bergantung juga kepada pendidikan jasmani, emosi, rohani, intelek. Maknanya pendidikan untuk mewujudkan, melahirkan anak yang berkarisma ni, dia bermula dengan ibu bapa lah. Sebab dalam Islam, anak itu sebagai anugerah dan juga keningan. Anugerah dia plus amanah. Jadi anugerah dan amanah ni dia bersekali. Dia tidak boleh diasing-asing. Jadi dalam pendidikan kita ni, nak bina anak-anak, bentuk didikan pertama misalnya dalam bentuk jasmani. Kita mahu anak-anak yang sihat, sejahtera. Bukanlah macam sekarang ni kan. Maknanya 12 jam lah dengan tab. 12 jam lah dengan telefon bimbit. Itu contoh. Bagaimana pula dengan dia punya rohani dia? Didikan agama. Kan? Didikan agama. Kita nak anak itu cemerlang macam Syafiqah sebut tadi, straight A. Tapi solatnya juga cemerlang. Itu karisma. Kemudian bagaimana pula dengan emosinya? Taklah tengok cerita Hindustan, hero menangis terjun kapal terbang contoh, dia nak terjun kereta kan. Jadi itu bukan karisma. Maknanya dia boleh mampu mengawal emosi dia stabil, ada isu dan sebagainya, insya-Allah dia boleh settle down kat situ. Dan akhir tadi tentang intelek kan, akal. Dan hari ini kita tak nafi. Tuntutan masa ini kalau kita ingat baca sejarah Nabi dulu ya, sahabat-sahabat Nabi sebut didiklah anak kamu tu macam mana untuk bersedia untuk masa depan. Jadi hari ini pendidikan apa yang kita perlukan pada ini? Contohlah IT. Yes, of course. Pendidikan tentang media baru dan sebagainya. Of course, itu satu bentuk yang sangat-sangat diperlukan. Jadi, kesimpulannya ialah Jerry itu membentuk, melahirkan anak-anak yang berkarisma. Peranan siapa? Ibu ayah. Ibu ayah. Tapi itu macam pemimpin orang kata dalam leadership ni ada yang born with, ada yang boleh dibentuk. Kalau karisma ini pula bagaimana? Ada beza tak sama ada orang itu memang dilahirkan dengan mempunyai karisma dengan orang yang dibentuk karismanya? Ya, dalam didikan ini dia ada dua lah. Pertama memang born with.
Contoh kan, ada sesetengah pemimpin bila bercakap tu kita rasa ya Allah ada faktor wow kat situ. Kita terpegun. Nak tunggu dia habis tu ya Allah seronoknya. Bila dia habis rasa Allah nak lagi dengar. Itu contoh. Dan karisma ni juga perlu diingat dia boleh dididik. Jadi ini peranan di sekolah kita, universiti kita mendidik bagaimana membentuk anak-anak yang contohlah kalau saya bagi misal anak-anak di sekolah. Kan macam saya ada 7 orang anak contoh. Alhamdulillah ramai itu keluarga besar. Betul. Ada anak-anak yang jadi pengawas sekolah. Bagus. Sebab bila jadi pengawas sekolah, dia mendidik diri dia bagaimana nak deal, nak interact dengan rakan-rakan yang lain. Macam mana dia nak deal dengan guru. Itu membentuk karisma sebenarnya. Itu contoh. Jadi karisma ni dia can be both side lah. Ada yang born with dan ada yang kita boleh bentuk dan kita boleh jadikan seorang tu. Kalau dulu misalnya malu-malu kucing. Kan? Sekarang dia Masya Allah. Kan? Dia jadi hebat. Ya, petah bercakap. Itu contohlah. Ya, coba Prof, sebagai seorang ayah yang mempunyai 7 anak kan, bagaimana Prof nak bentuk 7 orang itu untuk mempunyai karisma seperti apa yang dikehendaki? Bagaimana caranya? Baik. Kalau berkongsi pengalaman lah. Saya sebenarnya bila sebut kekeluargaan Islam ni, guru saya dulu pernah sebut lah. Dia kata nak berumah tangga, pilih pasangan dulu. Itu saya pegang lah. Betul. Jadi bila pasangan kita cocok dengan kita, sesuai, jadi dia boleh bincang. Kata orang boleh kau tim sekarang ni kan. Boleh kau tim kan. Jadi anak-anak ni bila dia tengok ibu ayah ni boleh kau tim, bincang baik, sembang baik, punya makan pun apa saja diberikan, tak tolak kan. Tolak ke dalam je contoh kan. Jadi anak-anak ni rasa sonok tau. Jadi bila kita sonok, apa yang kami buatlah. Misalnya kami didik dengan Quran dululah. Quran dengan agama, kita ajar hormat dengan orang. Yang penting tu macam mana anak-anak muda ni kita ajar how to respect orang tua. Sangat penting. Kan kita ajar kalau macam saya dulu sekolah rendah di Tanjung Karang, Sekincang, Selangor dulu kan. Ingat lagi mata pelajaran darjah 5 tu ada mata pelajaran ni disebut sebagai civic rakyat kan. Diajar bila naik bas siap buat simulasi. Okey, bila naik bas hormat orang yang lebih tua, kita berdiri bagi orang orang tua, orang yang mengandung untuk duduk. Jadi dalam mendidik ini pada hemah kami sebagai pendidik ni, dia mesti bermula dengan kita ibu ayah, terus kepada guru-guru, masyarakat dan seterusnya orang ramai. Ya, tapi itulah cabarannya sekarang ialah kanak-kanak sekarang pula terdedah dengan gadget. Betul. Dah macam-macam dah mereka lihat di luar sana. Jadi untuk kita mendidik itu bukan satu perkara yang mudah. Apatah lagi kalau anak yang ramai, setiap satu anak tu mempunyai karakter yang tersendiri. Betul. Prof. Betul, tak nafi. 7 orang anak sudah semestinya 7 karakter. Sudah semestinya kan. Yang perempuan gaya perempuannya lah, yang lelaki gaya lelaki. Jadi dalam aspek ini, saya pun berbincang dengan rakan-rakan yang lain bagaimana mendidik anak dalam zaman milenium hari ini kan. Zaman hari ini tak sama dengan zaman kami dulu kan. Tak ada gadget dulu. Paling-paling nakal pun kita ingat main lastik tembak burung lah masa tu kan. Itu zaman dulu banyak pokok. Zaman hujung 70-an awal 80-an. Tapi sekarang ni semua dengan gadget. Jadi dalam elemen itu, kalau tengok dalam agama pun diajar macam mana nak hormati masa. Jadi bila anak-anak yang faham, dia ada karismatik yang tinggi, boleh menghormati masa, kita selaku ibu ayah bagi didikan, contoh tauladan. Contohnya lah yang selalu kita sebut bagi mana-mana motivation pun, dia kata kalau di meja makan ni contoh. Nah, bagaimana nak mengadapkan anak itu dengan IT di meja makan, bagi tahu, okey, no telefon, no gadget, kita makan, kita sembang-sembang. Itu cara yang paling mudah. Itu cara dalam kekeluargaan membentuk karisma anak supaya dia hormat ibu ayah dan dia tahu what should be dengan telefon dia. Gitu. Jadi Prof, orang yang pertama untuk mewujudkan karisma dalam diri anak-anak ni adalah ibu ayah kan? Ya, betul. Tapi kalau ada salah laku anak-anak itu, adakah berpunca daripada ibu dan ayah juga sebenarnya? Ya, betul juga. Mana yang menjadi asbab itu juga menjadi punca. Kadang-kadang contoh kan, sebab itu di negara kita ni saya sangat syukur alhamdulillah. Kita kalau orang yang nak mendirikan rumah tangga kan dia wajib ambil kursus pra perkahwinan. Cuma kalau boleh hari ni lah bukan sekadar pra. Yang dah 5 tahun pun dikursuskan semula. Yang dah 10 tahun kursuskan semula. Dia kena refresh balik tu. Sebab kadang-kadang contoh tauladan diberikan oleh ibu ayah pun kadang menjadi asbab pada anak-anak dia tak respect, tak hormat pada mak ayah. Contohlah kan, kita ni anak-anak ni dia datuk nenek di kampung. Dia tengok ibu ayah dia jarang balik kampung. Sibuk sangat sampai 24 jam satu hari kerja, tak berhenti kan. Bila lah balik kampung contoh. Tapi kalau ibu ayah yang masa adjustment tu baik, bincang antara keluarga tu baik, maka insya-Allah
Jadi anak-anak akan terikut melalui tauladan yang diberikan oleh ibu dan juga bapa dia. Itu confirm tu dalam pendidikan tu. Macam ibu bapa sekarang ni terlalu mementingkan pendidikan formal. Ya. Dia cakap tadi nak kena ada straight A. Sehingga kan terlupa bahawa pendidikan yang lain juga penting. Terutama macam pembentukan karisma ini. Ibu bapa mungkin tidak nampak betapa pentingnya sebenarnya ada karisma ini dalam diri kanak-kanak tersebut, Prof. Betul. Dia beginilah. Kalau nak cerita secara mudah lah kan. Nak hidup tu senang je. Nak hidup senang je kan. Hidup, makan, minum, tidur. Tu je. Beli oksigen je kan. Tapi kita perlu ingat tahu apa fungsi dan apa peranan kita hidup. Ini elemen yang trust yang kita kena share dengan anak-anak lah. Kenapa kita hidup? Apa fungsi kita sebagai manusia? Kalau kita sebagai pelajar, kita sebagai anak-anak sekolah kan. Okey, abang, kakak ni awak dah sekolah rendah, darjah 6, ada periksa besar. Kan kita tak nafi perlu cemerlang dan akademik, memang wajib cemerlang. Sebab dunia sekarang kan, kalau kita hebat macam mana pun tak ada sijil, orang tak pandang. Dunia sekarang ni, ini bukan cerita 60-an, tapi cerita tahun ala baru ni dah milenial. Orang nak tengok kecerdikan itu dengan sijil. Okey, perlu dituntut, tapi on top of that, faham matlamat hidup itu maka akan jadikan seseorang itu lebih berkarismatik. Sebab dia tahu, okey, saya ada orang tua, saya hormat orang tua. Saya ada guru, saya hormat guru. Saya ada rakan-rakan, saya dicontoh yang baik untuk rakan. Sebab itu saya sebenarnya kan, berbetulan pun saya sebagai pengurusi ataupun YDP PIBG di SK Lendu di Melaka, duduk di Melaka saya selalu kata pada sahabat-sahabat saya kata anak-anak ni perlu dididik daripada sekolah. Ceritakan kalau awak ni katalah macam tadi pengawas sekolah, ni pengawas perpustakaan, yang ni pimpin rakan sebaya, sangat baik dan sangat bagus. Sebab di masa kecil inilah bila anak-anak itu kita didik, nanti dia akan terkenang-kenang, terngiang-ngiang waktu dewasanya. Oh, dulu saya mungkin saya nakal, pernah kena rotan, bila cikgu bagi sekali pump sampai ketua kita ingat, oh tak nak nakal lagi dah. Itu penting. Betul. Kita kembali kepada definisi karisma itu tadi. Kita mampu untuk mempengaruhi orang lain. Jadi sekarang ini timbullah satu istilah pempengaruh ataupun influencer. Jadi ramailah kanak-kanak ni ataupun remaja lah kita kata berlumba-lumba nak menjadi influencer, dan akhirnya mungkin akademik itu ditinggalkan. Kerana bagi mereka akademik itu tidak penting, cukuplah sekadar pandai berkata-kata dan juga mempengaruhi orang lain. Prof. Baik, dia begini tau. Saya berbetulan dalam bidang dunia pendidikan kan, alhamdulillah. Saya nampak tak salah nak jadi influencer. Yang salahnya kalau dia kata tak apa, nak jadi influencer yang hebat, SPM tak ada pun tak apa. Yang itu salah. Itu influenza. Itu memang semua habis itu kan. Jadi maknanya kita nak orang itu dia cemerlang, dia hebat. Jadilah influencer yang boleh mendatangkan kebaikan kepada masyarakat. Contoh ya, saya berbetulan UiTM terlibat dengan pelajar-pelajar Mass Communication. Saya kata, you all ni orang yang hebat. Saya tak faham tentang dunia semua ni. You all faham, jadi bagaimana you nak share? You boleh share, jadi influencer yang hebat. You berilah peringatan-peringatan dalam nada yang sesuai. Mungkin anak-anak yang di umur 12 tahun, dia ada rakan-rakan yang sebaya dengan dia. Anak-anak yang 17-18 tahun, rakan-rakan sebaya dengan dia. Jadi peranan untuk menjadikan mereka itu influencer yang baik, yang cemerlang mestilah dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, jadi wasak. Saya takut nanti diberi perkara-perkara yang dia sonok, tapi dia tak tahu, oh ini baik ke buruk. Dia pakai, kata orang tu pakai langgar macam tu je. Dia langgar peraturan. Itu tak mau. Itu tidak mau. Jadi dalam era digital sekarang ini kan Prof kan, perlu tak lagi buat apa untuk mengawasi apa yang dilihat oleh anak-anak di media sosial ini misalnya. Ya, sebab kadang-kadang ibu bapa mungkin sibuk, dia terlepas pandang nak tengok anak tengah tengok apa kan, tapi perkara itu boleh menjejaskan fikiran mereka. Mungkin apa yang perlu kita lakukan sebenarnya? Baik, dia manusia ni, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, dia akan menghasilkan perbuatan tindakan kita. Justru itu kalau Syafiq sebut tadi kan, Irfan sebut, perlu tak? Bagi saya perlu. Sangat perlu. Kenapa? Sebab kita selaku ibu ayah ni, kita yang memberikan garis panduan kepada anak-anak. Anak yang 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Mereka kalau kita bagi gadget, Masya Allah, seolah-olah mereka lahir dengan kembar tadi. Mereka faham benda tu kan? Dia melekat. Melekat. Dia tahu, boleh tengok. Tak payah nak ajar, dia tahu. Jadi memang sangat perlu. Dan saya yakin pihak kerajaan kita pun sedang merangka ataupun ada beberapa peraturan yang memberikan garis panduan kan, apa yang perlu dilihat dan sebagainya. Contohlah, kita semak dulu sebelum sebar. Itu satu kata orang tu, kata-kata yang sangat bagus, usaha yang sangat bagus menyedarkan. Kalau tidak nanti asal dia dapat, dia nak jadi orang yang pertama yang menyebarkan benda tu, dia tak cek. Terus betul ke salah ni? Ini palsu ke tidak? Kan ini mudarat ke tidak? Yang itu kita tidak mahu. Kita mahu anak-anak yang faham
Nak jadi influencer, yes. Nak jadi penyebar berita, yes. Tapi biarlah berita yang sahih. Sebab itu dipertanggungjawabkan. Yang saya hanya di RTM. Ya. Sempat juga masuk. Okey, sebab kita nak masuk ke bulan Ramadan, mungkin sedikit tips kepada ibu bapa sepanjang Ramadan ni, apa di antara aktiviti yang boleh dilakukan bersama dengan anak-anak untuk membentuk lagi karisma mereka? Baik. Alhamdulillah, kita pun dah hujung-hujung Syakban dah kan? Ya, betul. Hujung Syakban, minggu depan nanti insya-Allah panjang umur kita bertemu dengan Ramadan. Jadi tips lah untuk saya dan semua yang ibu ayah ni kan, kita bila sahur bersama dengan anak-anak, pastikan sahur itu walaupun sunat tapi fadilat besar. Dan kalau kita dapat berbuka sekali dengan anak-anak, itu sangat satu perkara yang bagus. Dan jangan dilupakanlah antara amalan-amalan yang tak ada dalam bulan lain sebelum Ramadan, misalnya tarawih. Najak anak-anak tu kan, jaga yang kecil dan sebagainya, yang bawa anak-anak ke masjid, jaga anak-anak adab mereka, pesan elok-elok. Nak nanti waktu solat jangan missing tau. Jangan lari-lari. Jangan lari-lari, kau jangan langgar imam pula. Kan? Elok-elok, kawan elok-elok. Nanti balik kan, lepas ni kan kita ngeteh, kita ngopi. Contohlah kan. Jadi anak tu rasa seronok. Itu antara tips mudahlah yang saya boleh berikan. Allahuakbar. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Haji S. Salahuddin bin Haji Suyurno atas perkongsian pada pagi ini. Untuk kita membangunkan karisma anak-anak di luar sana. Ya, betul. Okey, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali semula dalam Sahabat Pagi Malaysia. Kita patut jadi negara sihat. Kerana Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Berapa paket gula diorang beli? Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah, selepas masa buat air. Petang kita kena masak air. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Masih lagi bersama dengan kami dalam Sahabat Pagi Malaysia. Seterusnya ingin kami kongsikan bersama dengan anda SPM sana sini. Kita mulakan terlebih dahulu dengan berita ini. Telegram sedia bekerjasama dengan MCMC bagi memperkemas aspek kawal selia platform berkenaan, terutama dalam mementeras aktiviti skam dan judi dalam talian. Menteri Komunikasi berkata perkara itu dinyatakan sendiri Ketua Pegawai Eksekutif Telegram, Pavel Durov, ketika perjumpaan di Dubai. Perbincangan dijalankan amat positif dan memberi fokus kepada perkara berkaitan kerangka kawal selia dan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI. Tengku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menjadi putera Raja Pahang pertama mudik menghulu Sungai Pahang sepanjang 400 km. Sejarah itu terukir melalui ekspedisi Mahkota Mudik Sungai Pahang yang berlangsung selama 4 hari. Sebanyak 6 daerah akan dijelajahi baginda, bermula Pekan, Maran, Bera, Temeloh, Jerantut dan berakhir di Lipis. RM244 juta diperuntukkan bagi penyediaan skim bantuan kebajikan kepada veteran ATM pada tahun ini. Ia meliputi aspek kesihatan, pendidikan, perumahan termasuk bantuan sara hidup. Kerajaan juga telah meningkatkan peruntukan bayaran sara hidup sebanyak 3 kali ganda, iaitu daripada RM54 juta kepada RM174 juta. Itu sahaja ingin kami kongsikan hari ini untuk SPM sana sini. Kita nak berehat seketika, selepas ini ada lagi topik-topik menarik ingin kami kongsikan. Jadi jangan ke mana-mana. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim
اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia untuk kita berkongsi kepada tentang perincian Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 yang telah melabuhkan tirainya dan telah menggariskan lebih 80 resolusi sebagai agenda perwakasan Bumiputera pada era pendigitalan ketika ini. Ya, terdapat 10 kluster dan setiap kluster ini adanya sesi libat urus. Dan hari ini kita sangat bertuah kerana kita bersama dengan salah seorang peserta dalam kluster urus daya saing perusahaan Bumiputera, juga merupakan CEO Suria dan Sona. Boleh senyum berhad. Kita bersama dengan Encik Aidil Nordin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam Malaysia. Bagaimana sihat hari ini? Alhamdulillah. Okey, bila kita bercakap mengenai KEB ni ataupun Kongres Ekonomi Bumiputera, ada 10 kluster. Tapi ini merupakan salah satu kluster yang menjadi tumpuan sebenarnya berkaitan dengan daya saing. Sebab kalau kita boleh lihat, tidak ramai sebenarnya syarikat Bumiputera yang listed. Itu ialah salah satu perkara. Mungkin kita bagi mukadimah sedikit, apa di antara topik ataupun fokus utama sepanjang 3 hari sesi libat urus itu? Okey, baik. Jadi sesi libat urus Kongres Ekonomi Bumiputera banyak menyentuh tentang isu-isu bagaimana Bumiputera ni boleh dibangunkan lagi lah dari pelbagai aspek. Tapi untuk saya sendiri, saya lebih kepada dalam kumpulan 4 iaitu spesifik kepada daya saing Bumiputera dalam perniagaan. Jadi apa yang kami bincangkan adalah lebih kepada isu pencapaian semasa sekarang ni, bagaimana prestasi Bumiputera dalam perniagaan. And then yang paling penting sekali, kita bincang tentang isu dan cabaran yang dialami, yang mana sesi ini 2 hala lah, yang mana pelbagai pemegang taruh tak terhad kepada agensi kerajaan saja, tapi pemain industri, NGO, ahli akademik pun ada turut serta. Kita ada bincangkan lah. Dan yang paling penting, kita nak orang kata nak setkan satu hala tuju, iaitu apakah perancangan pelan jangka masa panjang dan juga jangka masa pendek untuk membantu daya saing usahawan Bumiputera dalam bersaing dalam arena perniagaan. Baik, jelas dalam 3 hari itu adalah untuk kita mencari masalah dan juga untuk kita mencari solusi kepada masalah tersebut, kan? Betul. Jadi kalau kita nak bincangkan ketika ini, apa di antara masalah yang dihadapi oleh usahawan Bumiputera? Okey, baik. Jadi kalau ikutkan sesi libat urus tu yang berlangsung, sebenarnya sebelum tu kita ada sesi libat urus di antara zon-zon. Jadi perlangsungan secara daripada 18 Januari sehingga ke 5 Februari tu kita ada bincang. Dan kita dapati boleh disimpulkan menerusi 5 isu.
Yang nombor satu, yang paling utama, kewangan lah. Apa-apa masalah pun duit je lah. Dia punya penyelesaian dia kan, mostly lah. Jadi kewangan tu kita harapkan akses daripada grant dan juga pembiayaan. Yang mana sekarang ni kita tengok bank-bank komersial pun susah lah untuk dicapai oleh Bumiputera. Lain-lain isu yang turut menjadi isu adalah dari segi ekosistem, macam mana company Bumiputera ni nak bersaing. And then kita juga ada sentuh tentang tema modal insan dan juga pembangunan sumber kerja. Yang mana sekarang kita tak ada budaya berniaga dalam Bumiputera ni. Lagi satu, tenaga-tenaga pekerja mahir pun semakin kurang. Dan lagi dua topik kalau saya boleh sentuh secara dasarnya adalah dari segi, kalau kita tengok dari segi pasaran, macam mana kita nak letakkan Bumiputera ni secara strategik supaya efektif secara perniagaannya. Dan akhir sekali, adakah kita ni kalis masa depan, future proof dalam perdigitalan, AI dan sebagainya lah. Saya berminat dengan apa yang dikatakan oleh Encik tadi, sebab ialah kalau kita boleh lihat, kerajaan memperuntukkan dana berjumlah 1 bilion bagi melahirkan generasi baru usahawan Bumiputera dalam bidang pertumbuhan tinggi yang akan dikendalikan oleh syarikat pelaburan berkaitan kerajaan. Jadi ini yang dinyatakan untuk KEB 2024 kali ini. Tapi kata kuncinya di sini ialah bidang pertumbuhan tinggi. Berapa banyak sebenarnya syarikat Bumiputera sekarang ini yang terlibat dalam bidang pertumbuhan tinggi, dan sejauh mana sebenarnya sektor ini boleh dipelopori ataupun dicuburi oleh syarikat Bumiputera? Okey, baik. Tema yang sangat menarik kerana saya sendiri pun terlibat dalam bidang ni, iaitu tenaga solar dan juga tenaga lestari. Jadi boleh dikategorikan sebagai sektor yang bertumbuh lah, sektor dipanggil apa? Sektor tinggi tadi kan. Jadi tak ramai sebenarnya penglibatan Bumiputera dalam sektor ni. Mungkin dari segi kemahiran tu kita kena pastikan yang mana dia bermula daripada pembelajaran tu sendiri. Jadi saya sendiri pun belajar dalam bidang ni. Jadi kalau kita boleh perbanyakkan lagi pertumbuhan dari segi awal dan juga seterusnya penglibatan Bumiputera tu sendiri dalam bidang perniagaan tu, maka bila sudah belajar, harapkan ada tempat kerja. Bila ada tempat kerja, kita harapkan kita ada posisi-posisi dan juga orang kata peningkatan dari segi tenaga kerja itu sendiri supaya dia boleh mencapai kepada tahap usahawan yang kita nak. Saya nak bertanya pandangan. Ini berkaitan dengan isu Alibaba, sebab tadi ada mengatakan bahawa syarikat Bumiputera ataupun Bumiputera ini modalnya nombor satu ialah kewangan. Tapi bila sudah mendapat sumber kewangan itu, dah dapat peluang dan juga peluang, tapi diberikan pula projek itu kepada orang lain. Ini kita menyentuh mengenai Alibaba. Pandangan? Pandangan saya sendiri, macam isu tongkat ke kail ke joran ke, macam manalah bunyinya pun sekalipun. Sebutlah apa istilahnya. Apa istilahnya. Sebenarnya isu ni agak sensitif. Tapi bagi saya sebagai seorang peniaga jugalah, benda ni ibarat satu perlumbaan. Macam kalau kita lumba sesama kereta, satu kereta dengan 3 tayar dengan satu kereta 4 tayar, sudah tentu perlumbaannya tak sekata. Jadi sebenarnya tongkat ke apa semua ni adalah untuk memastikan kita bersaing secara sihat, bukannya untuk menidakkan hak orang lain. Jadi pihak Bumiputera ni kalau kita tengok ada kekurangannya dari segi kewangan, bimbingan dari segi perniagaan. Jadi kita akan pastikan bahawa sokongan daripada kerajaan ni, insentif secara fiskal ni akan dapat membantu kita bersaing secara sihat. Bila dah boleh berlumba, maka oleh itu kita kena ingat perlumbaan tu belum tamat, baru saja bermula. Jadi kalau Alibaba ni lebih kurang nak tamatkan perlumbaan sahaja. Tapi bagi saya, usaha tu harus datang sendiri daripada usahawan. Maksudnya semuanya dah diberikan, apa lagi nak buat? Jadi kita kena lihat pada diri sendiri, kena tingkatkan prestasi dan tengok apa yang kita boleh buat supaya kita boleh meningkatkan daya saing kita dalam perniagaan ni lah. Baik, jadi kalau kita nak lihat untuk menyelesaikan masalah ini kan, apakah di antara game changer untuk kita memartabatkan kembali usaha Bumiputera di Malaysia ini? Okey, topik ni ada diperbincangkan dalam SLU, Kongres Ekonomi Bumiputera kumpulan 4 hari itu, yang mana kita ada pelan jangka masa panjang dan pelan jangka masa pendek yang diperbincangkan. Kalau kita cerita pasal pelan jangka masa pendek selama 3 tahun, mungkin sehingga tahun 2026, kita ada bincangkan 3 aspek lah. Yang pertama dari segi dana. Dana menurut Datuk Dr. Hafsah Hashim, iaitu mantan SME Corp, ada mencadangkan Accelerated Transformation Venture Capital Fund lah. Kalau bahasa mudahnya dia nak buat jadi venture capital lah.
suntikan dana. Tapi suntikan dana ni datang daripada perniagaan Bumiputera itu sendiri. Maknanya kita ada perniagaan Bumiputera yang dah cemerlang, yang dah berjaya. Jadi cadangannya adalah untuk memastikan company-company yang dah berjaya ni akan menyumbangkan at least 2% daripada pendapatan untuk dimasukkan ke dalam tabung tu sendiri. Jadi dijadikan satu cabaran kepada kerajaan untuk match dana tersebut. Iaitu kalaulah 2% daripada company itu dimasukkan, contohnya 10 juta, kerajaan juga akan top up lagi 10 juta, maka kita ada 20 juta untuk memacu lagi industri perniagaan ni. Selain daripada itu, kita ada Commercialized Research Industry Matching Program, CRIM, yang diterajui oleh SIRIM, yang mana itu akan membantu lagi untuk hubung kait antara research dan juga industri. Sekarang ni saya di industri, kita dapat lihat daripada universiti itu ada satu gap. Jadi kita perlukan satu hubung kait ni. Yang mana research tu harapnya boleh membantu secara terus kepada industri. Jurang, ya betul. So itulah antara yang dibincangkan. Dan akhir sekali kalau saya boleh petik, macam kita nak bersaing, company saya sendiri contohnya dan syarikat-syarikat Bumiputera yang lain dalam industri solar terutamanya, kita nak bersaing ni dah ada jurang. Yang mana ada company yang sudah pun pergi ke tahap bursa dan mereka ni ada capaian yang lebih jauh. Tapi kita kena ingat kita juga ada GLC, iaitu syarikat yang berhubung kawit dengan kerajaan. Sebagai contoh Petronas dan juga TNB yang juga bekerjasama ataupun bersaing dalam arena solar ni sendiri. Jadi kita harapkan dengan adanya kemasukan ni, ya kita tahu company-company besar tu boleh bersaing, tapi kita kena tengok kat mana seterusnya. Mereka dah dapat job tu, mungkin mereka boleh lihat daripada ke bawah dan boleh telitikan. Mungkin ada daripada rantaian bekalan tu yang daripada pihak Bumiputera sendiri yang mereka boleh capai. Jadi janganlah berfikir secara nak keuntungan saja. Jadi kita boleh tengok pertambahan nilai itu. Mungkin ada supplier Bumiputera, mungkin ada kontraktor Bumiputera yang boleh kita bantu. Jadi harapnya daya saing tu kita nak bersaing mungkin susah nak berlawannya. Jadi pihak-pihak GLC harus mainkan peranan lah. Okey, bila kita cakap mengenai daya saing ini, kita tolak ke tepi sekejap GLC, kita lihat yang ke bawah dahulu, PMKS. Sebab itu majoritinya Bumiputera di bahagian situ. Tapi itulah bila kita lihat syarikat-syarikat Bumiputera ini, mereka tertumpu kepada Red Ocean. Semua bidang dah ada kat dalam tu. Makanan, pakaian, kosmetik. Macam mana kita nak bawa keluar usahawan-usahawan Bumiputera ini masuk ke dalam Blue Ocean? Yang macam tuan punya syarikat ni lah. Solar kan. Siapa yang nak buat lagi? Betul. Saya rasa pendedahan tu penting lah. Macam saya cakap awal tadi, masa saya belajar pun, saya punya pihak penaja tu pun ada tanya juga apa yang saya belajar ni kan. Yang lain semua pergi ke Jerman belajar otomotif, belajar mekatronik. Saya tiba-tiba buat solar pada tahun 2009. Jadi ramai yang bertanya lah. Jadi mungkin di masa tu saya ada buat bacaan sendiri dan mungkin di sana di Jerman teknologi dia sudah maju 15 tahun ke hadapan. Apa yang kita boleh buat adalah dari segi badan-badan berkanun ataupun agensi kerajaan yang mana lebih celik tentang arena perniagaan dan apa yang akan datang di masa akan datang, boleh mulakan di peringkat pembelajaran. Contohnya di vocational mungkin boleh buka kursus solar dan sebagainya supaya boleh membantu daripada awal. Minat ni kena lahir dululah. Macam nak kata Red Ocean tu tak okey, saya rasa okey sebab capaian dia mudah. Nak berniaga tu senang. Tetapi macam yang nak pergi ke Blue Ocean ni bukan tak nak, tapi mungkin mereka takut. Jadi dengan bimbingan dan juga sokongan yang baik daripada pelbagai pihak, saya rasa ramai lagi usahawan boleh dia lahirkan. Untuk 2024 ni apa lagi industri yang boleh dipelopori sebenarnya dalam Blue Ocean tu kalau boleh dikongsikan? Kalau boleh dikongsikan kebanyakannya dari segi AI, teknologi ataupun lebih dikenal pasti sebagai AR 4.0 lah, yang mana Industrial Revolution 4.0 ni lebih menjurus kepada teknologi internet, big data dan sebagainya. Tapi saya juga bolehlah nak mengiklankan sikit contohnya dari segi alam sekitar dan juga teknologi lestari. Kita dapat lihat jangan kata nak kena buat solar sahaja, tetapi apa-apa bidang sekalipun dah menjurus ke arah ESG, environmental dan social governance lah. Dalam kita melihat political will yang sedikit berbeza ketika ini kan, bagaimana cara untuk kita mengubah landscape usaha Bumiputera ini untuk keadaan yang lebih baik selepas ini bagaimana? Okey. Dari segi politik tu saya tak risau sangat sebab mana-mana pihak yang memerintah pun saya rasa tujuan dia sama, iaitu nak berkongsi kemakmuran negara ni secara sekata kepada semua. Jadi menyentuh pula isu macam saya sendiri di dalam sektor tenaga lestari, alam sekitar dan juga sifar bersih net zero ni adalah satu isu global. Manakala kalau benda-benda macam ni saya dapati tak kisahlah negara macam mana sekalipun,
semua orang nak pergi ke arah net zero. Jadi saya tak berapa risau sangat. Cuma tindakan secara berpusat dan bersepadu tu kena adalah, yang mana saya harapkan semua pihak kena sedar, yang mana semua pihak perlu menggeleng-geleng tenaga untuk memastikan kita pergi ke arah yang sama lah. So kita harapkan macam itulah hara tujunya. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada tetamu kita hari ini. Banyak sebenarnya yang dikongsikan berkaitan dengan apakah di antara langkah-langkah ataupun strategi untuk mentransformasikan ekonomi Bumi Putra ini, khususnya untuk tahun 2024 dan ke hadapan. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan. Kepada Encik Adif Nordin, CEO Suria dan Sona, sedia merehat untuk bersama pagi ini. Baik, jadi sebelum kita teruskan dengan segmen berikutnya, sebenarnya kita akan membicarakan tentang topik untuk membina ukhuwah keluarga. Itu menarik juga tu kan. Mungkin sebab ada suami isteri yang sibuk, jadi untuk kita rapat kembali hubungan tu. Tetapi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Baik, seperti yang kami janjikan, pada topik yang seterusnya ni kita akan kongsi kepada anda bagaimana untuk kita memberikan ataupun untuk kita melihat cara untuk merapatkan ukhuwah dalam keluarga. Ini topik kegemaran Irfan ni. Sebab dia terlalu sibuk. Macam mana nak rapatkan tak tahu juga apa caranya kan. Walaupun belum berkahwin. Okey, kita terus saja bersama dengan tetamu kita, Tuan Haji Muhammad Khairuddin Salim, motivator dan juga penasihat keluarga. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Senyum je. Rasa macam dah rapat sangat. Betul lah tu. Tapi itulah seperti mana Irfan katakan tadi. Sekarang ni ibu bapa sibuk. Tapi memang kena sibuk lah sebab nak mencari rezeki, mencari nafkah kan, untuk diberikan kepada anak. Tapi itulah bukan sahaja kita kata ibu bapa itu busy, sibuk. Anak-anak pun sama juga. Kalau tak sibuk pun berkurung kat dalam rumah tu, dalam bilik, main gadget kan. Jadi bagaimana sebenarnya nak mencipta ataupun mengeratkan lagi ukhuwah ini dalam masa sekarang, Tuan? Baik, bismillah, alhamdulillah. Cerita tentang ukhuwah ni, saya sebut tadi, saya seronok bila sebut anak-anak dalam bilik. Saya pun sama, kalau nak panggil, kita tutup wifi. Terus tutup wifi. Baru turun bawah. Jadi nak cerita kadang-kadang nak cari benda yang kita nak cari sebenarnya quality time tu. Susah sangat nak cari dekat dalam suasana yang biasa. Jadi salah satu topik yang kita nak cerita hari ini ialah tentang kita bercuti, vacation, untuk cari quality time tu. Cuma bila kita cerita vacation, saya rasa semua orang tahu tentang percutian luar negara, tentang apa ni, kalau kita sebut pergi umrah dan sebagainya, semua boleh faham tentang perkara itu dan apa yang kita boleh dapat. Tetapi saya satu ketika saya terfikir macam mana saya nak gabungkan, hybridkan benda ni. Sebab apa? Perjalanan, kita sebut perjalanan percutian tu adalah perjalanan yang menyeronokkan dan juga perjalanan umrah pula, perjalanan yang mengundang keperluan spiritual kita. Jadi saya terfikir satu ketika saya sendiri mencuba benda ni dan saya hybridkan kedua-duanya dan alhamdulillah benda ni sangat-sangat best untuk dapatkan quality time dan juga healing dan juga dapat rapatkan ukhuwah balik. Tapi kalau kita nak kongsikan kepada penonton kan tentang perjalanan yang menyeronokkan itu, kalau boleh kongsikan pengalaman tu bagaimana sebenarnya? Okey, baik. Sebenarnya macam ni, sebenarnya
saya rasa sama kata-kata semua masalah ataupun keperluan ataupun pemikiran yang sama. Bila kita nak jalan, first thing is budget. Budget. Memang betul nak jalan budget. Kadang-kadang ada keperluan, saya sebut keperluan spiritual tadi. Tahun yang sama nak pergi umrah ke nak pergi bercuti, macam mana nak buat tu? Akhirnya saya gabungkan dua-dua. Rupanya dekat Tanah Arab, dekat Saudi Arabia tu adalah satu tempat pelancongan yang sangat cantik. Yang mana kalau kita pergi tempat-tempat lain, kita sebenarnya dapat pendedahan yang sangat hebat daripada media massa. Tetapi rupanya bila kita pergi sana, rupanya ada salji juga dekat sana. Rupanya ada kawasan tanah tinggi juga. Rupanya ada oasis juga dan banyak lagi. Dan bila pergi ke sana pula, saya cuba gabungkan dengan umrah. Maknanya bila kita nak dapatkan keberkatan ukhuwah tadi, kita pergi pula dua kota yang mana kalau kita melancong tempat lain tidak wujud tempat ni, iaitu Mekah dan Madinah. Jadi saya dapat gabungkan perjalanan tu rupanya, dan memang orang sana pun memang mengalu-alukan kedatangan kita. Jadi bila kita dapat perjalanan sempurnakan perjalanan kita route tu, macam kita hop pergi Europe kan, hop 1 tahun dan sampai ke Mekah Madinah, kemuncak perjalanan kita punya perjalanan percutian tadi dan juga melengkapkan spiritual tadi. Okey. Sebab kita nak jadikan perjalanan melancong taklah di mana pun destinasi yang anda ingin tuju itu menjadi satu pengalaman yang menarik, pengalaman yang tidak dilupakan. Tapi yang paling kita risau tu sewaktu berjalan itu timbulnya pula konflik. Konflik. Yalah, kalau dengan isteri dengan suami pun kadang-kadang boleh jadi konflik juga. Awak tak booking dulu ke tempat kan. Itu boleh jadi boleh memutuskan juga upah. Betul. Okey, Nabi sebut as-safar qit'atun minal azab. Perjalanan tu bermusafir tu sebahagian dari azab. Memang betul. Jadi sebab tu penting bila kita nak plan ataupun sepatutnya dia jadi suatu suasana yang sangat harmoni, tapi akhirnya jadi berantakan sebagainya sebab jadi apa yang sebaiknya saya cadangkan ada beberapa perkara sebelum buat ni. Yang pertama, buat research dulu. Musim. Musim. Jangan salah pergi musim pula. Pergi musim panas memang lagi panas lah. Bawa pula baju winter. Yang kedua tentang soal security kita, keselamatan, tentang kita punya jaminan insurans ada tak ada. Yang ketiga yang paling penting adalah kita punya kita panggil security pada tempahan dan sebagainya. Sebab tu saya amat cadangkan untuk senangkan kerja, paling penting cubalah tengok-tengok senarai agensi pelancongan yang berdaftar dengan MOTEC sekarang ni. Ini salah satu benda yang boleh selesaikan banyak masalah untuk kita berjalan, sebab kita ambil daripada orang yang tepat. Jadi orang cakap hassle free lah jalan. Tapi kalau yang try DIY, tolong 3 faktor tadi sangat-sangat penting. Okay. Dalam kita merancang perjalanan untuk bercuti ni, kita tak perlu pun untuk pergi jauh sebenarnya kan. Kalau kita nak kita nak dapat hubungan yang baik dengan keluarga ni, kita pergi dekat-dekat pun tak apa. Yang penting balik kampung pun itu cara untuk kita merapat keukuhan. Bagaimana? Saya setuju sangat. Sebab apa? Bila kita bergerak ni, dalam surah Al-Mulk Allah sebut ayat 15, pergilah berjalan, pergilah raikan rezeki yang kita nak makan. Jadi kalau sekecil-kecil tempat yang paling tidak-tidaknya tadi sebut kampung kan, kita pun memenuhi 2 tuntutan spiritual tadi. Satu, jumpa mak ayah, bila saling maaf jumpa, ini sebenarnya benda yang memang kita tak boleh nak buat pun sekarang dalam keadaan normal rutin kita. Jadi sangat penting, jangan jadikan dia cuma pada hari raya puasa, hari raya haji dan occasion tertentu saja. Jadikan satu rutin yang baru. Mudah-mudahan ada keberkatan kat situ. InsyaAllah. Mungkin boleh kongsikan jugalah tips sebab tak lama lagi ialah lepas puasa raya. Jadi mesti ramai nak balik ke kampung ni, berjumpa dengan adik-beradik, adik ipar, abang ipar semua. Waktu itulah kita risau. Kita nak rapatkan ukhuwah. Nanti awak tengok baju dia ada 3, baju 1 je. Takut ada yang berbasah muka nanti. Mungkin boleh bagi sikit tips bagaimana untuk kita mengekalkan ukhuwah itu. Okey, baik. Antara benda yang paling penting sekarang yang makin orang lupa ialah adab. Adab. Jadi sebaiknya sebagai kita ibu bapa, sebelum tu buat family briefing dulu sebelum kita goes on pergi teritori kita meeting dulu. Meeting dulu. Setiap dalam perjalanan tu kita cuma mengingatkan beberapa perkara penting. Antaranya selalu saya tengok kadang-kadang soalan-soalan, lontaran soalan tidak kena ni tak kahwin lagi. Jadi benda-benda tu jadi betul bila dapat anak. Jadi benda-benda tu sangat penting untuk menjaga ukhuwah. Sebab tu pada kita peringkat ibu bapa ni buat small meeting. At least
tulis dalam kenderaan sebelum sampai nanti, jangan do's and don't. Budak-budak sekarang insya-Allah kalau kita boleh regulate ataupun kita boleh susun cara dia faham benda. Kan dia do's and don't ni bagi dia perkara biasa. Jadi kita boleh sesuaikan keperluan tu dengan cara yang dia mudah faham. Baik. Jadi dalam kita berbicara tentang aspek komunikasi kan, di mana untuk kita letak limitasi untuk kita bercakap dengan ahli keluarga yang besar, contohnya tadilah adik ipar, kakak ipar semua tu kan, supaya tak berlaku konflik-konflik yang kita sebutkan seperti tadi. Okey, baik. Sebenarnya patah balik pada cara kita menyampaikan maklumat pada ahli keluarga kita balik tu. Itu sangat penting sebab persediaan saya sebut tadi. Balik kepada persediaan bila jumpa sebab ini bukan perkara biasa. Kalau kita biasa tu kan benda yang kita mungkin 1 tahun biasa jumpa sepupu dan sebagainya tak apa, tapi ini kadang-kadang dari sudut kedudukan logistik tu sendiri ada yang memang duduk outskirt sikit. Betul. Ada yang duduk bandar sikit. Jadi penting tadi saya sebut persediaan sebelum perjumpaan itu perlu disediakan maklumat-maklumat asas ataupun cara kita nak komunikasi berdasarkan do's and don't tadi. Itu sangat-sangat penting. Tadi macam katakan untuk kita merapat kali kuah kenalah pergi melancong, berjalan-jalan, keluar sekejap pun tak apa. Tapi itulah kita berbalik kepada karakter masing-masing. Ada memang personalitinya memang tak suka keluar, memang tak suka berjalan. Introvert memang homebody orang kata. Memang suka duduk di rumah. Jadi dengan yang macam ni bagaimana pula? Okey, yang ini memang sebenarnya kalau ikutkan keadaan, pengalaman saya sendiri mengajak beberapa orang sahabat untuk memang ada terjadi macam tu. Tapi biasanya kita lebih tekankan kepada dia benda baru yang dia nak cuba, insya-Allah bila kita cuba benda baru, hasil yang baru akan tercipta. Jadi proses tu sebenarnya lebih pada tadilah. Proses pra tu pun ukhuwah juga. Nak kena cakap elok-elok sebab apa? Kadang-kadang dia kena beritahu why tu. Why? Ya, betul. Kenapa tu? Kadang-kadang kita just decide macam tu, ada orang tak boleh. Kita perlu why tu, jelaskan dia. Kenapa sebenarnya objektif kita? Cakap objektif. Tapi jangan pejabat sangatlah. Pejabat sangat. Jangan pejabat sangat. Jadi kita beritahu kenapa kita perlu mengadakan perjalanan ni. Dan biasanya berjaya. Okey. Kita nak kongsi dengan penonton apa di antara ciri-ciri keluarga yang bahagia, keluarga yang harmoni untuk kita terus bawakan perkongsian ini kepada penonton sahabat Malaysia. Baik, saya teringat satu perkataan saja, iaitu peduli. Kita kena start dengan care. Kadang-kadang peduli itu sebut dari sudut kadang-kadang kita duduk satu rumah pun peduli tentang kesihatan, perkembangan dan sebagainya, kita kena terapkan bahawa peduli ini sangat penting. Care itu adalah asas pada adab kita berkeluarga. Jadi kalau kita tahu perkembangan, keperluan, kadang-kadang kita tak boleh penuhi pun needs adik-beradik itu. Tapi ambil cakna itu adalah benda yang penting yang sudah mula dilupakan sangat walaupun kadang-kadang duduk sebumbu. Sedikit menyentuh mengenai care ataupun peduli itu, ialah kita bercakap ukhuwah ni bukan saja dalam hubungan kekeluargaan, tapi juga dengan orang luar. Tapi bagaimana pula dengan ada situasi mana mereka lebihkan care ataupun perhatian tu orang luar daripada keluarga sendiri? Aduh, salah juga tu. Awak ni tolong orang luar, bini sendiri tak tolong, macam mana? Dia ada dua situasi. Kadang-kadang persepsi kita nampak macam dia tak tolong, sebenarnya di belakang tabir dia sedang membantu. Cuma kita tak tahu. Yang kedua ni memang betul dia tidak membantu, maka kefahaman daripada orang yang paling rapat dengan dia adalah memberitahu ataupun cara teladan yang baik kita menunjukkan pula. Kita tunjukkan bahawa dari depan dia bahawa menolong adik-beradik ataupun ahli keluarga yang terdekat itu adalah satu sunnah Nabi yang sangat besar. Betul. Jadi kita perlu sebenarnya untuk mencari jalan dalam kapasiti kita sendiri untuk membina ukhuwah keluarga yang lebih bahagia. Betul. Okey, jadi jom kita jalan-jalan pergi melancong lepas ni. Bahagia cara kita. Betul. Tak semestinya berjalan-jalan kan. Kalau rasa membaca tu bahagia, membaca lagi. Okay, terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Khairuddin Salim, seorang motivator dan juga penasihat keluarga untuk perkongsian pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Okey, ini sebelum nak berjalan-jalan ni kan, kena tengok dululah kaji cuaca macam mana. Sekarang ni tak menentu sebab panas betul. Hujan sangat kan. Jadi kita nak terus bersama dengan rakan kita di Map Malaysia untuk perkongsian cuaca pada pagi ini.
Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat pada status cuaca panas semasa. Buat masa ini terdapat beberapa daerah di negeri Kedah yang masih lagi mencatatkan suhu maksima harian sekitar 35 sehingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturutan. Kawasan-kawasan yang terlibat seperti ditandakan dengan warna kuning di sini. Jadi kepada penduduk setempat dinasihatkan supaya perbanyakkan minum air dan elakkan aktiviti di luar bangunan terutamanya bermula jam 12 tengah hari sehingga 3 petang. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada carta angin semasa. Rantau negara sedang menerima arah angin dari arah pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga 20 km per jam. Dan dapat diperhatikan juga terdapatnya penumpuan angin di sekitar selatan Semenanjung dan negeri Sarawak yang mana keadaan ini boleh membawa kelembapan yang lebih tinggi di kawasan yang terlibat. Seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca semasa. Cuaca cerah dan tiada hujan diperhatikan di kebanyakan negeri di Semenanjung pada pagi ini. Hujan kini hanya berlaku di kawasan perairan negeri Perak dan utara negeri Selangor dan kami jangkakan keadaan cuaca tiada hujan ini akan berlanjutan sehingga ke awal petang nanti. Bagi di negeri Sabah dan Sarawak pula, cuaca hujan dan lembap lebih tertumpu di bahagian selatan dan tengah negeri Sarawak dan dilihat sedang bergerak keluar ke kawasan lautan dan kami jangkakan keadaan cuaca lembap ini akan berlanjutan sehingga ke tengah hari nanti. Bagi negeri Sabah pula tiada hujan yang dicerap buat masa ini dan keadaan cuaca cerah ini boleh berlanjutan sehingga ke tengah hari nanti juga. Baik, bagi ramalan cuaca pada petang nanti pula, Malaysia menjangkakan hujan lebat beserta ribut petir berpotensi untuk berlaku bermula daripada negeri selatan negeri Kedah, Pulau Pinang, beberapa tempat di negeri Perak, Selangor termasuk di Kuala Lumpur dan Putrajaya, begitu juga di kebanyakan bahagian di barat Johor. Bagi Malaysia Timur pula, hujan beserta ribut petir lebih tertumpu di negeri Sarawak iaitu melibatkan bahagian selatan, pedalaman dan tengah. Hujan masih lagi boleh berlaku di negeri Sabah pada petang ini namun kebarangkaliannya adalah sedikit rendah. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini untuk mengetahui keadaan cuaca di kawasan anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, bersua kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama Ifan ketika ini untuk kita kongsikan tentang hak pendidikan Yayasan Maghfirah bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Erfino Haji Johari, Duta Raikan Ramadan Yayasan Maghfirah yang juga bersyarakan Pusat Pengajian Islam dan Bahasa UPTM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum teruskan Ustaz, orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Yayasan Maghfirah ini sebenarnya? Baik. Terima kasih kepada Irfan. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Maghfirah, saya yakin ramai yang biasa mendengar ataupun mungkin melihat iklan-iklan dan sebagainya. Namun, kita ini Yayasan Maghfirah atau mungkin dikenali dengan nama YM telah pun beroperasi lebih daripada 5 tahun. Dan operasi kita adalah bersifat untuk melunaskan khidmat masyarakat yang berteraskan kepada 4
niche utama. Yang pertamanya adalah berdasarkan teras pendidikan, keduanya teras kebajikan, yang ketiga adalah bantuan dari sudut teras perubatan, dan yang keempat adalah dari sudut teras dakwah. Contoh dalam kebajikan, antara yang kita bantu menerusi Yayasan Maghfirah adalah kepada mangsa-mangsa bantuan banjir ataupun yang menghadapi bencana alam, baik pakaian, barang dapur dan sebagainya. Pendidikan pula kita menawarkan pengajian percuma kepada golongan asnaf, golongan yang berkeperluan atau juga mereka yang mempunyai pelbagai kelainan upaya. Daripada sudut teras perubatan, kita mempelopori dan juga menerajui bantuan cochlear implant bagi anak-anak yang bermasalah ataupun diuji dengan masalah pendengaran agar mereka boleh dapat mendengar kembali. Dan daripada sudut dakwah, selain daripada tazkirah, ceramah dan penyampaian perkongsian dapatan, kita juga memfokuskan kepada bantuan-bantuan kebajikan dalam dan juga luar negara, fokus lebih kepada dalam negara. Baik, jadi jelas sebenarnya Yayasan Maghfirah ini adalah untuk memberi bantuan kepada masyarakat bertaraskan kepada 4 strategi yang berbeza kan. Tapi kalau kita nak fokuskan kepada apa yang dilakukan, apa di antara aspek-aspek utama yang ditekankan oleh Yayasan Maghfirah ini sendiri, Ustaz? Baik. Berkenaan tentang fokus utama, pada awal-awal penubuhan YM, kita dikenali dengan slogan pendidikan asas perubahan. Kerana kita melihat bahawa dengan pendidikanlah yang memajukan dan memanusiakan manusia itu sendiri. Menerusi kehebatan para ulama silam di dalam penulisan-penulisan mereka, Al-Imam Al-Mawardi, Al-Ghazali, Al-Farabi dan sebagainya, serta ramai di kalangan para ulama kesusastraan Melayu Islam yang turut menukilkan ilmu mereka dalam pelbagai dapatan. Lantaran itu, ketamadunan ini boleh untuk merubah dan menjadikan manusia lebih baik, dan asas terasnya itu adalah ilmu pengetahuan. Kerana itu fokus kita adalah menerusi pengetahuan dan juga penyuburan ilmu. Jadi kita berhasrat dan telah pun memulakan langkah untuk menubuh dan menyuburkan satu hub pendidikan yang kita harapkan boleh membina generasi muda dengan ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, yang bermaksud mereka adalah anak muda, pemuda belia. Bila mereka memperoleh keimanan, mereka melestarikan keimanan itu menerusi pengetahuan dan mereka jadi lebih rapat dapat petunjuk dari Allah. So, itulah hasrat kita. Semuanya akar kata kuncinya adalah pendidikan. Jadi itu aspek utama yang ditekankan oleh Maghfirah ketika ini, untuk kita melahirkan generasi-generasi yang bijak, yang ada ilmu pengetahuan menerusi Yayasan Maghfirah. Jadi kalau boleh kongsikan, di manakah dan bilakah hub pendidikan ini telah dibuka sebenarnya? Ya, alhamdulillah kita telah pun beroperasi secara berdikit, berperingkat tetapi berstrategik selama lebih kurang 5 tahun dah. 5 tahun, alhamdulillah. Dan hub pendidikan kita ini adalah merupakan tanah seluas 15 ekar dan bertempat di Lengging Negeri Sembilan. Daripada 15 ekar yang ada ini, alhamdulillah dengan bantuan, sokongan dan dana daripada masyarakat umum serta semua badan-badan dan agensi, kita telah pun dapat membangunkan sekitar 7 ekar daripada 15 ekar itu, yang meliputi sekarang ini fasiliti yang ada. Kita ada asrama, penginapan, kita juga ada resort kalau nak datang untuk healing, bercuti dan sebagainya. Kita ada surau, kita ada masjid, kita juga ada kolam renang, Irfan. Kolam renang pun ada. Kalau Irfan berenang, marilah datang. Boleh. Cuba kita dekat Ustaz. Kita juga ada padang untuk permainan dan juga pelbagai kegunaan serta pelbagai aktiviti. Dan inilah hasrat kita untuk bangunkan tanah. Keseluruhannya sekarang dah 7 ekar. Bakinya nanti kita akan memperkasakan. Antara yang juga telah kita wujudkan adalah Ma'had Tahfiz Maghfirah ataupun dalam singkatannya kita sebut MATAM. Dan ini mudah-mudahan ianya bukan saja menjadi ruang untuk penyuburan ilmu-ilmu dan medan agama, tetapi pendidikan tadi yang kita bawa dan kita setarakan terbuka untuk umum. Baik, di Lengging itu sekarang ini 7 ekar pun telah dibangunkannya di kawasan itu. Dan kalau boleh kongsikan, kenapa kawasan Lengging ini dipilih sebagai tempat kita letakkan hub pendidikan? Pertamanya kerana daripada sudut strategik dan juga lokaliti, dan kita juga melihat kepada kesesuaian apakah fasiliti yang kita
kita nak bina, maka kita perlukan ruang di mana adanya gabungan di antara ketenangan dan juga alam semula jadi. Yang itu kita jaga. Dalam masa yang sama, akses untuk keluar masuk itu juga senang dan dia tidaklah menyukarkan orang untuk datang dan hadir. Dengan keluasan yang ada ini, kita mengharapkan agar kita dapat perluaskan dan perlebarkan fasiliti yang ada, maka insya-Allah dari semasa ke semasa dengan sokongan dan bantuan semua, kita akan jadikan hub pendidikan di Lengging Negeri Sembilan ini, Ramadan ini akan datang pun kita ada banyak program-program seperti daurah Ramadan dan juga pada masa akan datang ianya insya-Allah berterusan, Irfan. Insya-Allah. Baik, seperti yang diungkapkan oleh Ustaz tadi, pada bulan Ramadan akan ada daurah ya. Dan kalau kita boleh kongsikan lagi apa di antara program-program yang dijalankan di sana. Baik. Untuk Ramadan, subhanallah, antara yang telah pun kita usahakan bermula tahun lepas sebenarnya dan sambutan itu baik. Insya-Allah kita akan sambung dalam Ramadan yang lagi tinggal seminggu lagi lebih kurang, iaitu kita adakan satu daurah Ramadan, satu perkampungan sebulan Ramadan ataupun sekitar 27 hari khususnya kepada orang awam. Tapi kalau tahun lepas kita lihat majoritinya yang hadir dan juga memperuntukkan masa Ramadan keseluruhan di situ adalah daripada kalangan warga emas. Kita isikan dengan pelbagai program agar sambutan Ramadan mereka ini benar-benar bersifat man qama Ramadana, yang mendirikan Ramadan, siangnya dengan program, malamnya dengan qiyam, adanya tadarus, pengajian agama, makan minum juga, penginapan disediakan dengan selesa. Kita juga mempunyai pelbagai aktiviti-aktiviti yang membolehkan aktiviti akademik itu dijalankan. Malah kita ada sukan, rekreasi, riadah. Kita mensasarkan untuk membina padang memanah yang besar di samping kandang kuda untuk kegunaan orang awam. Flying fox juga ada untuk kita jadikan sebagai aktiviti lasak, memberikan orang kata penglibatan dan minat anak muda. Dan kolam renang yang saya sebutkan tadi itu, Irfan, kita menghasratkan untuk kita dapat perluaskan biar dianya bersaiz dan bertaraf Olimpik, insya-Allah. Insya-Allah, saya doakan usaha itu berjalan lancar. Dan kalau kita boleh bawakan kepada penonton, apa peri pentingnya pendidikan untuk kita berikan kepada anak-anak kita khususnya, Ustaz? Baik. Pendidikanlah yang menjadikan taraf hidup, social status, malah keinginan dan kesungguhan untuk berubah itu wujud. Perubahan, pelaksanaan ibadah, semuanya berteras kepada ilmu. Kerana kalau sesuatu perkara itu walaupun ianya baik tapi tidak dilaksanakan bertatahkan ilmu pengetahuan, maka ianya juga tidak ke mana. Lantaran itu yang boleh memajukan manusia dan menyumburkan tamadun adalah pengetahuan itu sendiri. Kerana itu di YM kita mensasarkan adanya hak pendidikan ini agar kita tidak menyalurkan pendidikan secara tradisional semata-mata, tetapi biarlah ianya menepati sasaran-sasaran yang pelbagai. Golongan mudanya perlukan begini, golongan warga emas mungkin ada keperluan yang tertentu dan juga orang-orang awam, dan diharapkan dengan bantuan semua insya-Allah ianya dapat kita hasilkan. Insya-Allah kita doakan agar usaha yang Fira ini dapat untuk membantu bukan sahaja golongan muda, malah golongan-golongan yang memerlukan juga. Jadi kalau kita boleh kongsikan di manakah untuk kita melihat perkembangan terkini Yayasan Maghfirah ini, Ustaz? Baik. YM ataupun Yayasan Maghfirah sentiasa aktif di dalam memastikan akaun-akaun sosial media kita dan semua platform yang ada itu kita gerakkan. Jadi sebarang agihan, bantuan, projek-projek dan juga program yang kita laksanakan, kita pastikan ianya itu dimasukkan, malah sentiasa dibugarkan dengan berita-berita terbaru. Jadi boleh follow kita di FB dan IG, cari sahaja, tulis sahaja YM ataupun Yayasan Maghfirah di mana-mana enjin pencari, maka kita akan dapat dan melihat. Boleh juga lihat di 3T, iaitu di Twitter, di TikTok dan juga di YouTube. T juga. Okey. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr. Muhammad Arifin Haji Johari untuk perkongsian pada pagi ini tentang hak pendidikan Yayasan Maghfirah. Okey, Ustaz, insya-Allah sebelum kita akhirkan segmen kita pada pagi ini, sedikit perkongsian tentang pertandingan di bulan Ramadan ini. Boleh Ustaz kongsikan? Ya, pada Ramadan ini kita akan menginisiatifkan pertandingan dengan topik ataupun tema kita cabaran Ramadan dengan pelbagai hadiah yang sangat menarik yang berjumlah RM5,000 keseluruhannya, dan ianya terbuka kepada semua untuk menyertainya, Irfan. Caranya bagaimana? Sila follow, sila like semua platform media sosial Yayasan Maghfirah ataupun YM, dan mudah-mudahan Ramadan ini tidak hanya diisi dengan ibadah semata-mata,
tapi keseronokan melaksanakan ibadah. Cabaran Ramadan ini adalah satu pertandingan yang kita harapkan dapat menyemarakkan Ramadan Mubarak itu sendiri. InsyaAllah kita doakan. Terima kasih lagi sekali diucapkan kepada Ustaz Dr. Muhammad Effinah Johari, Duta Raika Ramadan Yayasan Maghfirah, dan juga Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Islam dan Bahasa UPTM untuk perkongsian hak pendidikan Yayasan Maghfirah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kembali. Lagi sekali penonton, kita akan teruskan perkongsian pada pagi ini dengan cerita Pagi Pulau Pinang bersama rakan pelapor kita Hamizah Mansur yang telah pun bersedia di sana. Silakan. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Pura. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton. Selamat pagi Malaysia. Saya kini bersama seorang usahawan yang menerima inisiatif bantuan kerajaan yang ditawarkan kepada usahawan di Pulau Pinang. Iaitu bersama saya pada hari ini iaitu Encik Muhyiddin Abdul Rahman atau dikenali sebagai Mamu, pengusaha kraft tangan barangan terpakai di Simpang 4 Pulau Pinang. Assalamualaikum Mamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey Mamu, boleh Mamu kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini. Bagaimana Mamu berkecimpung dalam bidang seni kraft tangan ini, sejak bila dan bagaimana? Okey. So saya berkecimpung dalam bidang seni ini sejak daripada kecil lagi lah, berusia dalam 10 tahun macam tu. So saya memang begitu minat, orang kata nak buat benda-benda yang orang kata apa, yang pelik-pelik, yang unik, yang orang yang tak buat lah, dan orang tak jangka kata benda tu kita boleh buat satu seni kraft yang kita boleh orang kata ada nilai dia. So di situlah saya tanam orang kata apa, semangat tu, memang semangat sangat-sangat lah orang kata kan. Orang kata nak berjaya satu hari nanti, nak buat nama. So alhamdulillah pada tahun 2013 saya berhenti kerja. So saya all out dalam bidang seni inilah. Kiranya barang yang digunakan oleh Mamu sendiri macam mana? Barang terpakai ke macam mana? So normally saya guna barang terpakai lah. Barang-barang buangan seperti orang kata apa, tayar, orang kata tempurung, orang kata apa, ring-ring bicycle. Dia banyak benda yang orang kata benda tu kita boleh buat seni. Kita boleh build up satu benda yang unik, yang orang tak terfikir kata benda tu boleh kita boleh buat. So itulah cara saya lah untuk saya nak buat satu benda tu bagi orang terpegun. Biar betul benda ni. Boleh buat ke? Kan? Di situlah orang kata apa, barang recycle ni bukan orang kata satu benda yang kita buang macam tu saja. So dia boleh buat duit. Dia banyak benda kita boleh buat dengan barang recycle ni. Okey Mamu, apa sepanjang Mamu dalam bidang ni, mungkin ada cabaran-cabaran yang boleh Mamu kongsikan kepada penonton. Dan apakah dalam menempuh cabaran tu, apa yang Mamu lakukan? So cabaran ni memang banyak lah. Dari segi orang kata apa, orang kata macam mana nak abang, dia terlalu banyak lah. Orang kata kita nak tempuh satu benda tu bukan satu benda yang mudah. Actually saya menempuhi orang kata satu benda yang betul-betul saya down lah apabila galeri saya dipecah. So saya pecah masuk. So saya mengalami kerugian total loss. Total loss masa tu memang tak ada apa. Dah jadi kosong. So saya down sangat-sangat lah. Tapi bila orang kata apa, semangat orang seni ni, kita anggap ini satu ujian lah. Ujian Allah Ta'ala nak bagi kita, mungkin dia nak bagi kita lagi lebih. So di situ Mamu tanam, insyaAllah ada bantuan kot. Kerajaan nak bagi ke apa, Mamu pergi ke pejabat daerah, jabatan kerajaan ni lah, untuk Mamu nak build up balik benda tu. Untuk nak bermula balik lah. Antara bantuan yang Mamu terima, saya boleh Mamu... Okey, bantuan yang saya dapat banyak daripada pejabat daerah sendirilah. Macam peralatan mesin, begitu banyaklah mesin yang besar-besar. So daripada majlis, Mamu dapat CCTV. So daripada NCR pun Mamu dapat mesin, peralatan yang untuk Mamu nak bermula balik lah. Walaupun dia tak 100% komplit, tapi Mamu boleh buat benda tu. Mungkin apa harapan dan mungkin nak dicadangkan kepada usahawan di luar sana yang sekiranya berada di situasi yang sama seperti Mamu ni? So bagi Mamu, kalau kita sebagai usahawan ni, kita tak boleh give up. Kita tak boleh give up benda tu. Kita tak boleh give up. Kita kena tanam satu dalam diri kita ni, bahawasanya setiap apa yang berlaku tu ada hikmah daripada Allah. So kita kena lalui liku tu. Tak ada benda yang mudah untuk kita nak mudahkan dia. So nasihat saya kat sini, walau apa jua untuk usahawan-usahawan di luar ni, walau apa jua rintangan, kalau kita kena tanamkan satu dalam diri kita, bahawasanya aku mampu lalui, aku mampu buat.
Itulah nasihat saya lah. Kita mungkin ada lepo jalan untuk mencari bantuan daripada kerajaan yang disediakan. Dari segi lagi satu yang mamu nak sharekan untuk usahawan-usahawan di luar ni, sekiranya berlaku sesuatu orang kata musibah ke, kita tak cukup modal, kita ada banyak sources daripada jabatan pejabat daerah, jabatan zakat, majlis, satu daripada NCR. Dia banyak sources kita boleh cari. Tak ada masalah yang tu. InsyaAllah. Okey, terima kasih Mamu kerana sudi berkongsi dengan penonton Selamat Pagi Malaysia. Sama-sama. InsyaAllah jika ada rezeki kita jumpa lagi. Ya, insyaAllah. Bagi saya kira setakat itu saja perkongsian dari Pulau Pinang. Kepada semua usahawan di luar sana, manfaatkanlah pemberian ataupun yang diperuntukkan oleh kerajaan kepada semua usahawan di Malaysia. Saya kira setakat itu saja. Kita kembali ke Angka Sepuri. Terima kasih Hamiza untuk cerita Pagi Pulau Pinang. Okey, seperti mana yang semua sedia maklum, setiap 16 Mei ialah merupakan sambutan Hari Guru. Tapi sebelum kita nak menyambut Hari Guru ini, ada satu lagi iaitu gerakan masa #Terima kasih Cikgu yang akan berlangsung secara berterusan mulai Mac sehinggalah 16 Mei 2024. Jadi untuk membincangkan lebih lanjut mengenai gerakan masa #Terima kasih Cikgu ini, saya bersama dengan Encik Omar bin Mahli, Timbalan Pengarakanan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Syafiqah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami juga hari. Jadi ini Majlis Gerakan Masa #Terima kasih Cikgu. Mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai majlis ini. Ya, terima kasih Puan Syafiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Sebelum saya menjawab soalan Puan Syafiqah, bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kerana telah memberi peluang dan ruang untuk kita menyampaikan info bagi memaklumkan salah satu program besar Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun ini, iaitu gerakan masa #Terima kasih Cikgu. Jadi untuk makluman semua penonton, khususnya Puan Syafiqah dengan soalan itu tadi, sebenarnya kalau kita sedia maklum, Hari Guru ni merupakan perayaan yang disambut oleh warga pendidik setiap tahun lah. Jadi melalui sambutan perayaan ini, pelbagai pihak berpeluang untuk turut meraihkan bersama, mengucapkan terima kasih Cikgu sebagai satu tanda penghargaan di atas pengorbanan, kegigihan dan khidmat bakti yang telah ditaburkan oleh para guru kita kepada anak bangsa. Jadi sebenarnya gerakan masa #Terima kasih Cikgu ni, atau ringkasnya #TKC lah. Dia macam satu titik permulaan ataupun garis permulaan. Atau boleh kita panggil sebagai pra kepada sambutan perayaan Hari Guru yang akan disambut pada bulan Mei nantilah. Jadi kita mahu dengan mengadakan gerakan masa #Terima kasih Cikgu ni, kita mahu semua pihak merasai kehangatan dia, bahang sambutan Hari Guru yang akan disambut pada bulan Mei nanti. Dia bukan sahaja dirasai oleh para pendidik, cikgu-cikgu kat sekolah, pegawai pendidikan di PPD, di JPN, tapi kita mahu ibu bapa, pihak komuniti, swasta turut merasai bahang sambutan Hari Guru ini. Jadi untuk makluman Puan Syafiqah dan juga para penonton, pada tahun ini gerakan masa #Terima kasih Cikgu ini akan diadakan di negeri Sarawak. Yang akan berlangsung pada 8 hingga 9 Mac minggu ni. Di Hikmah Exchange Event Center, Kuching. Kenapa Sarawak dipilih untuk tahun ini? Sampai gilirannya. Sampai giliran. Biasanya dalam mesyuarat jawatankuasa sambutan perayaan Hari Guru peringkat kebangsaan, ada satu senarai penggiliran negeri-negeri yang akan menjadi tuan rumah sambutan perayaan Hari Guru. Tetapi sebelum sebuah negeri itu menjadi tuan rumah kepada perayaan Hari Guru peringkat kebangsaan, dia perlu terlebih dahulu menjadi tuan rumah kepada gerakan masa #Terima kasih Cikgu. Contohnya pada tahun lepas, negeri Pahang
merupakan tuan rumah kepada gerakan masa #Temasek Cikgu. Tapi tahun ini dia menjadi tuan rumah pula kepada sambutan perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan pada 16 Mei nanti. Maknanya Sarawak tahun ini dia menjadi tuan rumah kepada gerakan masa #Temasek Cikgu. Tahun depan dia akan menjadi tuan rumah pula kepada sambutan perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan. Okey. Jadi ada 1 tahun untuk dibuat persediaan. Jadi apa di antara aktiviti yang telah pun disusun atur sepanjang daripada bulan Mac ini sehingga 16 Mei nanti? Saya percaya setiap negeri yang menjadi tuan rumah ini cuba menampilkan kreativiti, keunikan masing-masing untuk menarik perhatian pengunjung datang menyaksikan apa saja aktiviti yang dirancangkan. Jadi antara aktiviti yang menarik yang dirancang oleh pengelola iaitu Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak bersama dengan focal person, pelibatan ibu bapa, komuniti dan swasta ataupun ringkasnya PIBKS. Mereka ini dibantu oleh ibu bapa, komuniti yang terdiri daripada YDP, PIBG untuk mengelolakan gerakan masa #Temasek Cikgu ini. Dan aktiviti ini dibahagikan kepada beberapa segmen contohnya kita tahu yang guru-guru perlu sihat. Jadi sebahagian daripada aktiviti yang akan dikelola nanti berkaitan dengan kecergasan. Jadi adalah aktiviti sihat cergas. Gerakan masa #Temasek Cikgu yang mana pihak pengelola menamakannya sebagai Ju Kayu-Kayu. Ju Kayu-Kayu? Ju Kayu-Kayu. Jadi maknanya marilah kita bersia-sia, berjalan atau merayau-rayau. Tapi merayau-rayau bukan tanpa tujuan dengan tujuan. Jadi difahamkan yang pihak pengelola akan melaksanakan aktiviti yang menarik kalau Puan Syafiqah pernah ke Sarawak, di Bandaraya Kuching, di sekitar kawasan waterfront. Di seberang sungai itu kan. Dia untuk menyeberangkan sebelah sungai itu ada satu jambatan Darul Hana. Jadi para peserta ni yang terdiri pada 16 kontingen akan dilibatkan dalam aktiviti ini. Selain melihat keindahan di waterfront itu, mereka berkesempatan untuk buat aktiviti treasure hunt yang akan dilaksanakan nantilah. Selain daripada itu, kita ada juga karnival, gerakan masa #Temasek Cikgu, yang mana sepanjang karnival ini diadakan satu bual bicara, bual santai, pameran dan juga persembahan oleh para pelajar dan juga ada beberapa pertandingan melukis, mewarna, pertandingan menyanyi daripada bakat-bakat murid-murid sekolah di Sarawak itulah. Selain pada itu ada pameran sebanyak 20 reruai booth. Jadi pihak pengunjung berpeluang untuk datang ke booth tersebut dan mendapatkan info. Mungkin ada pertanyaan yang selama ini tak jelas. Jadi mereka berpeluang untuk berjumpa dengan pihak KPM, mendapatkan info dan mendapatkan penjelasan selanjutnya. Selain daripada agensi-agensi kerajaan dan swasta yang lainnya lah. Jadi untuk memeriahkan aktiviti sepanjang karnival tersebut, diselang-selikan dengan pocket show, persembahan daripada murid-murid sekolah, ada alunan sape. Pernah dengar tentang Rainforest? Kampung budaya juga akan persembahan sepanjang karnival tersebutlah. Dan diakhiri dengan majlis pelancaran gerakan masa #Temasek Cikgu itu pada 9 hari bulan sebelah petang. Dan di samping itu para kontingen ini berpeluanglah untuk bersia-sia di sekitar Kuching, memberi pergi ke tempat-tempat yang menarik, memberi belas dan sebagainya lah. Untuk majlis kemuncaknya itu, majlis perasmian dirasmikan oleh siapa? Setakat ini pengurusan tertinggi KPM lah. Jadi kalau untuk segala aktiviti yang telah pun disusun atur dan juga dirancang ini, adakah ianya hanya melibatkan para guru, ibu bapa, murid-murid ataupun orang ramai juga boleh terlibat sama? Ya, sebenarnya kita menjemput semua masyarakat di sekitar Bandaraya Kuching itu. Selain daripada 16 kontingen negeri yang akan datang, kita juga menjemput masyarakat di sekitar yang ada di Bandaraya Kuching, bahagian Semarahan, Padawan, Serian, Bau, Lundu, sampailah sepanjang pelusuk di Sarawak itu, kalau mereka mampu datang. Lagipun masa ini tengah bercuti sekolah. Jadi mungkin mereka berpeluang
datang ke Bandar Kuching, jadi silalah datang ke Hikmah Exchange Event Center. Okey. Jadi ialah gerakan seperti ini ataupun sambutan Hari Guru sebenarnya untuk kita menghargai jasa dan pengorbanan guru. Mungkin ramai yang tidak tahu betapa pentingnya dan juga betapa banyak dan bebanannya sebenarnya kerja-kerja guru ini. Mungkin boleh kongsikan juga apa di antara cabaran guru-guru menghadapi kanak-kanak zaman sekarang, terutama pada tahun 2024 ini. Sudah tentulah perkembangan teknologi. Ya. Jadi murid pada masa sekarang ini mereka banyak didedahkan dengan teknologi digital. Okey. Bagi guru-guru yang mungkin satu ketika dahulu mengajar menggunakan konsep konvensional, mereka perlu memikirkan kaedah mengajar yang dapat menarik perhatian pelajar. Betul. Jadi kalau mereka masih lagi bercakap dan menulis di papan hitam, hilang konsentrasi. Murid-murid kita sekarang ni, tuan-tuan anak-anak kita yang lebih terdedah kepada digital ini, mungkin mereka tak tertarik lah. Mungkin mereka akan cepat bosan dan sebagainya. Jadi cikgu-cikgu kena berubah. Mereka keadaan semasa lah. Betul. Yang berubah ke arah teknologi dan juga berubah kepada fizikal yang lebih sihat. Cikgu-cikgu kena fit ni. Naik turun tangga nak kejar anak-anak murid lagi kan. Okay, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Omar bin Mahli, Timbalan Pengarakanan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana berkongsi bersama dengan kami berkenaan dengan Majlis Gerakan Masa #Terima Kasih Cikgu Peringkat Kebangsaan 2024, di mana majlis ini ataupun segala aktiviti sudah pun bermula pada bulan Mac ini. InsyaAllah bermula 8 bulan 8 hari bulan sehinggalah ke 16 Mei 2024, di mana pada tahun ini tuan rumahnya ialah negeri Sarawak. Jadi insyaAllah tahun hadapan pula akan menjadi tuan rumah untuk sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan. Okey, insyaAllah. Jadi kita harapkan yang terbaik untuk gerakan masa #Terima Kasih Cikgu Peringkat Kebangsaan 2024. Terima kasih. Okey, seterusnya kita ke cerita pagi Labuan. Apa yang menarik di Labuan? Teruskan bersama dengan rakan kita di sana. Silakan. Baik, terima kasih. Saya sekarang berada di Masjid Jamek Layang-Layangan, yang mana di masjid ini merupakan satu-satunya masjid di Labuan yang mempunyai kebun komuniti di dalam kawasan masjid. Untuk bertanyakan lebih lanjut mengenai kebun komuniti di masjid ini, bersama saya sekarang Ketua Biro Ekonomi Masjid Jamek Layang-Layangan, iaitu Tuan Haji Abbas Haji Khalidin. Baik, Tuan, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Baik, kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kebun komuniti di masjid ini. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sejak bila ini ditubuhkan ataupun dan jenis-jenis tanaman yang terdapat di kebun komuniti Masjid Jamek Layang-Layangan ini. Ya, InsyaAllah. Kebun ini kita mulakan dengan pada tahun bulan Julai tahun 2020 dengan secara kebun petigasi merupakan tanaman cili dalam 30 polybag. Selepas itu kita berkembang sedikit demi sedikit. Kita ubah daripada tanaman petigasi cili kepada tanaman jagung manis. Lebih kurang dalam 3,000 pokok. Setelah itu kita teruskanlah selama dalam 7 musim berterusan kita tanam jagung manis yang mendatangkan hasil yang cukup membanggakanlah untuk masjid ini. Baik, mungkin dari segi keluasan tapak tanaman itu, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan berapakah keluasan tapak tanaman di sekitar masjid ini? Tapak kita terhad di sini yang kita telah usahakan setakat ini dalam 2 rantai macam itulah. Kalau kita ada tanam bermacam-macam lah, selain daripada jagung manis tu, kita ada tanam sayur-sayuran seperti terung, sayur kangkung, juga sawi, tapi secara bergilir-gilir lah. Lepas tu kita ada juga tanam labu manis yang baru-baru ni baru selesai kita tuai, yang juga mendatangkan hasil yang cukup lumayanlah untuk kita di masjid ini.
Baik, dari segi penjagaan dan juga kaedah yang digunakan untuk memastikan tanaman di kebun komuniti Masjid Jamek Layang-Layang ini subur, mungkin apakah kaedah ataupun cara yang digunakan oleh pihak AJK terlibat? Ya, satu daripadanya kita di sini menggunakan baja organik sepenuhnya lah, dan juga semi organik dengan penjagaan tanah kesuburan tu dengan siraman baja polia lah yang kita gunakan di sini secara organik lah. Mungkin untuk soalan yang seterusnya juga merupakan soalan terakhir daripada saya. Mungkin ada perancangan untuk memperluaskan lagi kawasan tanaman di kawasan masjid ini. Ya, kita memang ada perancangan untuk masa depan yang akan datang ni. Yang pertamanya kita akan modernkan kita punya cara penanaman untuk sayur-sayuran jenis daun. Kita akan membina 3 buah rumah petigasi untuk tanaman sayur ni lah, meja. Lepas tu perancangan kita lagi, kita akan tanam menambah tanaman pokok limau kasturi yang sedia ada di kebun ni. Kita akan tambah kurang lebih dalam 30-40 pokok lagi. Lepas tu perancangan kita setelah dalam 1 tahun 2 tahun akan datang, setelah pokok ni ada mengeluarkan hasil, kita akan open untuk orang awam untuk datang ke sini berkunjung dengan memetik sendiri buah-buah yang ada, seterusnya membuat impak lah untuk tabung masjid. Baik, dengan adanya projek kebun komuniti di Masjid Kampung Layang-Layangan ini, ia sekaligus dapat menjana pertumbuhan ekonomi penduduk setempat di sini. Baik, itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk laporan di Labuan. Kembali semula bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih ucapkan kepada rakan pelapor Muhammad Zuhanizam untuk cerita pagi Labuan. Okey, kalau kita dah ke Labuan, kita nak ke Perak pula sekarang ini. Okey, Ifah nak tanya kepada Syafiqah. Kuis lah sikit kan. Okey, kalau dekat Lenggong, ada apa dekat sana? Yang saya tahu Syafiqah lah. Perak Man. Okey, Perak Man hidup zaman bila? Lah, dia boleh cerita kan. Kita buat kuis sikit. Kalau kita boleh kongsikan. Dia daripada awal lah. Penemuan yang terawal sekali. Betul, pada zaman Paleolitik. Ya, betul. Dan kenapa kita bawakan topik Lenggong pada pagi ini adalah kerana untuk kita berkongsi kepada anda tentang majlis pemasyuran Lenggong Geopark 2024. Kita kenalkan terlebih dahulu tetamu di sebelah kami berdua ialah Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar bin Haji Nasarah, Timbalan Menteri Dalam Negeri merangkap Ahli Parlimen Lenggong dan Pengerusi Jawatan Kuasa Geo Komuniti Lenggong. Juga di sebelahnya Encik Muhammad Nur Azam bin Ismail, Ketua Penolong Pegawai Daerah Lenggong merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Geo Tapak Lenggong Geopark. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. YB tadi Ifan dia dah bagi mukadimah. Dia kata di Lenggong ada Perak Man. Tapi bukan Perak Man saja yang berada di Lenggong ni. Apa keistimewaan dan keunikan Lenggong ni? Perak Man satu daripada penemuan penting. Tapi itu ditemui ketika Lenggong diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pengiktirafan tahun 2012. Yang terbaru pada 2021, sekali lagi Lenggong mendapat pengiktirafan sebagai geopark kebangsaan kedua. Yang ke-12 di negara ini dan kedua di negeri Perak. Ini satu pembangunan geologi yang berkonsepkan lestari, yang menekankan soal-soal pembangunan geokomuniti. Geopark ni kalau dipahami dia adalah satu program yang dilaksanakan oleh UNESCO. Dalam negara kita, kawasan yang pertama mendapat ialah Langkawi. 2007 kalau tak silap, dia mendapat geopark bertaraf kebangsaan dan sebab itu ialah bertaraf antarabangsa, UNESCO Global Geopark. Kenapa Lenggong? Bukan hanya Perak Man, tapi penemuan lebih besar daripada itu, inilah kawasan penemuan awal manusia. Sejak 1,830 tahun dulu. Satu kawasan di Bukit Bunuh. Inilah penemuan yang menjadi titik tolak kepada pengiktirafan Lenggong yang lebih besar, kerana ciri-ciri yang ada di sini
adalah ciri-ciri yang bukan hanya bertaraf kebangsaan, tetapi bertaraf antarabangsa. Ia diperaku oleh jawatankuasa Geopark Kebangsaan. Kalau ketika ini di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dulunya KESA waktu saya jadi menteri dulu. Dan juga diparuki oleh jawatankuasa di peringkat antarabangsa. Istimewanya, ia dimula untuk didilai pada 2020, April tahun 2020. Okey. Begitu cepat zaman COVID waktu itu. Betul. Tapi penilaian dibuat oleh jawatankuasa, akhirnya kita menemukan lebih daripada 56 geotapak sebenarnya, tapi 27 geotapak, iaitu kawasan-kawasan penting. Yang antaranya kalau boleh saya sebut ialah ini kawasan batuan tertua di negara ini. Standing apa yang ada di Gunung Mat Cincang Langkawi. Yang usianya 550 juta tahun dulu. Ini kawasan kalau kita lihat batuan di Semenanjung, di situlah penemuannya. Iaitu di Taflawin dan juga di kawasan Gunung Pulut. Maknanya ciri-ciri itu yang membolehkan kawasan ini diiktiraf. Sebab itu kalau kita lihat usianya memang cukup lama, lebih berusia daripada kita lah. Kita pun tak ada lagi. Itu yang pasti. Dan selain itu, kalau antara perkara penting, ini satu kawasan di mana meteor jatuh di Bukit Bunuh. Dan usianya ialah 1,830 tahun dulu. Dan dari segi bukti batuan itu menunjukkan kamu sudah ada manusia. Dan ia membuktikan bahawa selepas Afrika, inilah kawasannya. Dan di situlah dibina tamadun. Perak Main itu tadi adalah penemuan antara tempoh itu. Maknanya daripada Paleolitik hinggalah ke zaman manusia moden. Satu kawasan lembah. Itulah dinamakan Lembah Lenggung yang kita miliki 27 geotapak, ada 8 geobiotapak, ada 9 tapak geoekologi, 18 tapak budaya dan sebagainya. Kita ada kebebe makanan diiktiraf sebagai makanan warisan kebangsaan. Dan ini antara ciri-ciri saja. Sebab itu sejak kita mendapat pengiktirafan pada 2021, pada 16 Disember 2021, maka kita sudah mula membangunkan program komuniti. Kita sudah ada selain daripada Museum Ekologi Lenggong, dibina hasil daripada pengiktirafan tapak warisan dunia UNESCO. Sekarang kita ada galeri Geopark yang dibangunkan secara kolaborasi antara kementerian dan juga sektor swasta, Yayasan Al-Bukhari. Dan kita ada banyak lagi pusat informasi komuniti, ada koperasi, ada banyak organisasi tubuh yang semuanya mau membangunkan kawasan geopelancongan. Baik, okey, itu di antara ini satu kesimpulan. Rugi tak datang Lenggong. Itulah, itu keistimewaan Lenggong Kami Geopark. memang nak datang pun ke sana sebab ada program Ada program mega yang akan dianjurkan pada minggu ini. Tuan Azam, apakah program tersebut? Alright, baik, terima kasih. Untuk makluman pendengar SPM lah, kita ada 2 program utama yang akan berlangsung dalam minggu ini di Lenggong. Yang pertama, kita akan ada seminar jaringan Lenggong Geopark yang mana akan bermula pada hari ini, 5 hari bulan dan akan tamat pada 7 hari bulan, yang mana kita menjemput ke-12 geopark untuk hadir bersama di Bumi Lenggong untuk kita berseminar bersama, dengan tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan keseluruhan geopark yang ada, dan di situ kita akan berseminar, membincangkan, berkongsi pandangan, berkongsi data, dan juga kita akan berbincang sesama kami untuk melihat sejauh mana kita boleh merancang, kita berkongsi pandangan untuk pembangunan, dan kita melihat di mana kelemahan-kelemahan yang kita ada untuk kita tambah baik. Sebenarnya relate kepada apa yang Datuk Seri mention tadilah. Base pada seminar ini nanti kita akan dapat data yang mana pihak pengusaha Lenggong Geopark kita akan jadikan itu sebagai satu rujukan untuk kami menyediakan Lenggong Geopark ke arah
UNESCO Global Geopark 2025 nanti. Dan pada masa yang sama, pada seminar ini juga kita akan mengumpulkan, mana kita akan menjemput beberapa orang kata figura-figura penting dalam pembangunan geopark, iaitu kita akan menjemput Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Datuk Pijo Zamri bin Ramli. Kita juga akan menjemput pengurusi Jawatankuasa Pelaksana Geopark Prof. Dr. Cik Aziz Ali dan juga naib pengurusi Global Geopark Network iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo untuk bersama-sama berkongsi pandangan dan juga memberi panduan sebab mereka ini adalah orang-orang yang membuat penilaian even di luar negara. Jadi kita dapatkan maklumat-maklumat itu supaya dengan itu kita dapat menambah baik program-program, dan di kemuncak seminar itu nanti kita akan ada MOU signing di antara Lenggong Geopark bersama dengan jaringan-jaringan geopark yang lain. So kita mengharapkan dengan jaringan yang wujud ini kita akan dapat bekerjasama dengan lebih rapat pada masa-masa akan datanglah. Ya, kita juga dimaklumkan akan bakal berlangsungnya majlis pemasyuran untuk Lenggong Geopark pada 9 Mac nanti. Betul. Itu adalah sebenarnya program kemuncak yang akan berlangsung di Bumi Lenggong, iaitu pada 9 hari bulan Mac 2024 nanti akan berlangsungnya pemasyuran Lenggong Geopark yang mana akan dilaksanakan di dataran Kota Tampan yang merupakan di bawah kawasan DUN Kota Tampan, iaitu di bawah Yang Amat Berhormat Mufti Besar Perak sendiri. Dan yang kedua, kita dimaklumkan yang Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak sendiri akan memasyurkan Lenggong Geopark. Dan untuk kami di Lenggong, ia adalah merupakan satu penerafanlah daripada Kerajaan Negeri Perak kepada pihak Badan Pengurusan Lenggong Geopark sebagai geopark kedua dalam negeri Perak selepas Geopark Lembah Kinta. Dan pada masa yang sama juga, Tuanku juga akan turut merasmikan Galeri Lenggong Geopark seperti mana yang dimaklumkan oleh Datuk Seri tadi, yang mana kita mengharapkan selepas saja pemasyuran dan juga perasmian ini, galeri geopark ini boleh dikunjungi lah oleh orang-orang awam. Tapi sebenarnya untuk makluman penonton semua, galeri Lenggong Geopark ini sebenarnya telah dibuka kepada orang awam pada 16 Disember 2023 yang lalu. Cuma kita buka setiap hari secara percuma. Cuma selepas saja pemasyuran ini berlangsung, galeri ini akan mengenakan sedikit charge lah untuk pengurusan. Dan kita mengharapkan pengunjung-pengunjung akan dapat datang ke galeri ini untuk merasai sendiri pengalaman bagaimana seperti mana yang diceritakan oleh Datuk Seri. Dia akan menunjukkan garis masa yang tidak pernah terputus. Kehidupan pembangunan manusia daripada zaman Paleolitik dulu sehingga moden sekarang. Okey. Jadi Lenggong ke arah UNESCO Global Geopark. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan. Kita sangat berusaha untuk ke arah yang lebih tinggi dari segi pengiktirafan. Setelah Jawatankuasa Geopark Kebangsaan di bawah Kementerian Semua Asli dan Kelestarian Alam membuat keputusan untuk mencalonkan Lenggong sebagai UNESCO Global Geopark. Jika dicalonkan bermakna Lenggong adalah kawasan ketiga. Selepas Gunung Langkawi, Gunung Kinabalu dan Lenggong sebagai kawasan geopark yang bertaraf antarabangsa. Dan alhamdulillah Yang Amat Berhormat Mufti Besar, sebenarnya kawasan ini kawasan Mufti Besar sendiri. Saya ahli parlimennya. Kerajaan negeri di mesyuarat Kerajaan Negeri pada 5 Mei 2021 telah pun bersetuju. Ini tuan tanah. Dia kena setuju. So kerajaan negeri bersetuju untuk mengangkat Lenggong sebagai UNESCO Global Geopark. Kenapa pengiktirafan ini penting dan kenapa Lenggong layak? Kerana kita ada beberapa ciri-ciri. Dia tak boleh kawasan itu dicalonkan tanpa ada nilai-nilai yang bertaraf antarabangsa. Antaranya saya sebutkan tadi. Antaranya ialah ini kawasan penemuan awal manusia. 1,870 tahun dulu. Bukti jatuhnya meteorit di kawasan berkenaan, di kawasan Bukit Bunuh. Yang menjadi satu identiti besar. Satu bukti sejarah geologi penting di negara dan dunia. Itu satu. Yang lainnya, kalau kita biasa dengar di Sumatera, Danau Toba. Sebenarnya kita ada Taf Toba.
di Lenggong ini 74,000 tahun dulu. Maknanya kalau kita pergi ke kawasan berkenaan, memang ada ciri-ciri batuan tanah yang sama di lainnya dengan di Indonesia, letupan Gunung Berapi Johor yang ada Notobus itu. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut apa sebenarnya yang menarik dan uniknya di Lenggong ini, boleh terus sahaja ke Lenggong Geopark. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar bin Haji Nasara, Timbalan Menteri Dalam Negeri, Merangkap Ahli Parlimen Lenggong dan Pengurusi Jawatankuasa Geokomuniti Lenggong, dan juga Encik Muhammad Nur Azam Ismail, Ketua Penolong Pegawai Daerah Lenggong, Merangkap Pengurusi Jawatankuasa Geotapak Lenggong Geopark. Terima kasih. Terima kasih. Baik, jadi penonton, kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sawak Game Malaysia selepas ini. Ini dalam sejarah lah. Ini kali pertama Agong bagi Perdana Menteri kata, Gong, kita orang Gong pula tonggo, kita orang pun nak juga. Gong pula. Kita orang pun nak juga, bagilah kita. Tular di TikTok, dua pempengaruh pembangkang mempersoal tindakan yang di-Pertuan Agong mengurniakan kereta kepada Perdana Menteri. Tak cukup dengan itu, mereka turut jadikannya bahan jenaka. Video dipercayai sengaja dihasilkan bagi mencetuskan sentimen negatif kepada Perdana Menteri. Secara tak langsung, mempertikai sikap dermawan Seri Paduka Baginda. Semakan pasukan Biar Betul mendapati, ini bukan kali pertama Sultan Ibrahim berkenan berbuat demikian. Sebelum ini, kurniaan sama pernah diberi kepada 3 doktor pasukan perubatannya. Turut menerima kurniaan serupa 10 jururawat Hospital Sultanah Aminah. Selain Sultan Ibrahim, tindakan sama turut pernah dibuat Sultan Kelantan dengan mengurniakan nombor pendaftaran bernilai tinggi kepada Menteri Besar. Henti cipta persepsi, jangan mainkan isu 3R. Institusi diraja bukan bahan jenaka. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, bersama kembali bersama kami untuk topik berikutnya tentang senyuman dan gigi. Ya, jadi kita nak cakap mengenai masalah gusi di mana berlaku pada kadar yang tinggi di kalangan populasi di Malaysia. Kajian menunjukkan 95% populasi di Malaysia yang berumur 35 hingga 44 mempunyai masalah gusi. Jadi kita nak terus saja bersama dengan Dr. Nur Ashikin Abu Bakar, pensyarah dan pakar pergigian pediatrik Pusat Pengajian Pergigian Pediatrik dan Ortodontik Fakulti Pergigian UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Doktor, kita nak tanya masalah gusi. Masalah gusi, tapi nak fahamkan dulu apa di antara peringkat pertumbuhan gigi ini sebenarnya. Okey. Bila kita berbicara mengenai permasalahan gusi, biasanya kita akan berbicara secara meluas. Bicara kita mulut, maknanya gigi dan gusi. Kita biasanya dia datang together. So and then kita ada 3 peringkat utama lah yang biasa. Satunya gigi susu ataupun primary dentition, which is antara bermula daripada umur 6 bulan hingga 3 tahun. Okey, itu yang kita panggil gigi susu. And mixed dentition 6 tahun ke 12 tahun, ini yang ada pertukaran gigi. 6 tahun kanak-kanak datang, gigi dia tercabut sendiri, diganti dengan baru. And then lepas tu mixed dentition, which is 12 tahun ke atas. Ini bermaksud dia dah tak guna pakai dah pepatah Melayu hilang tumbuh hilang berganti tu dah tak ada dah. So dia dah tak berganti dah. Gigi palsu. Ya. Okey, kita nak bercakap mengenai penjagaan. Sebab kalau penjagaan gigi tu mungkin kita dah biasa membicarakan, tapi untuk penjagaan gusi ini ada perbezaan tak cara penjagaan terutamanya untuk di rumah ni? Rutin penjagaan gigi ni sama. Gigi susu ataupun gigi kekal dia ada sama. Yang paling penting adalah pemberusan gigi. Okey, yang keduanya adalah flossing kalau kita pernah dengar. Okey, pemberusan gigi ni semua orang tahu. Okey, tetapi apa yang selalu kenapa doktor saya dah berus gigi 2 kali satu hari. Tetapi kenapa gigi saya lubang? Kenapa saya ada masalah gusi? Pertamanya mungkin teknik memberus gigi
ya dah betul, tetapi teknik kena betul. Teknik dekat sini bermaksudnya kita kena pastikan sampai ke leher gigi. Leher gigi tu kalau kita istilahnya, kalau kita kena tarik bibir sikit, kita kena nampak dekat di alur gigi tu kan. So kena sampai antara gigi dan gusi tu, kita memang kena bersih kat situ. Jadi nasihatnya biasanya kita nasihatkan berus gigi di depan cermin supaya lepas kita berus kita boleh cek. Angkatlah bibir atas, gigi bawah, semua permukaan. Biasanya kita tertinggal dekat sini sebab bila kita berus macam tu kan dekat gambar tu kan, itu yang kita panggil gigi. Kalau kita nampak dekat situ color dia merah, bermakna itu bukanlah gusi tu tak sihat. Itu yang bila berus, doktor saya berus gigi setiap kali berdarah. Betul. Because dah ada inflamasi. Tertinggalnya plak-plak yang tak bersih setiap kita berus tu kan, disebabkan itu dia senang berdarah. Jadi doktor, kalau gusi kita berdarah semasa kita berus gigi itu, adakah itu petanda yang baik ataupun maksudnya kalau ada orang cakap kalau gigi saya berdarah tak payah berus gigi, doktor, macam mana? Itu lagi satu konsep yang perlu kita betulkan. Salah kan tu? Sebabnya dia takut. Kita doktor setiap kali saya berus saya berdarah gusi saya. So saya tak berus dah sebab saya takut. Ada orang macam tu. Itu adalah petanda awal masalah gusi yang kita panggil gingivitis. Macam tadi kan gambar tadi kita nampak merah. Gusi yang sihat color dia pink. Nampak cantik je kan. So kalau merah something yang maknanya adalah kekurangan masa pemberusan gigi kita. Jadi kita masih perlu untuk terus berus gigi. Kalau tidak dia akan berterusan. Tetapi andai kata pendarahan gigi itu banyak, setiap hari berlaku dan dah sampai masanya datanglah ke klinik gigi, buatlah check up. Jadi pemberusan gigi tadi salah satunya berus gigi yang betul lah. Kedua, ubat gigi berfluorida. Itu yang nak tanya doktor, sebab di luar sana di pasaran kan ada macam-macam jenis ubat gigi, whitening, extra whitening, smoking. Adakah benda-benda ini adakah akan memberi kesan kepada gigi dan juga gusi? Yang pertama paling basic adalah bila kita berus gigi, kita cari ubat gigi berfluorida. Itu ialah ceritanya. Tak kisahlah brand, tak kisahlah apa yang tertulis sebab yang lainnya, tapi yang paling penting adalah fluorida, termasuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak ini juga ialah selain daripada kita menjaga gusi dan juga gigi mereka, pengambilan nutrisi yang baik juga bagus untuk kanak-kanak ini untuk menjaga kesihatan gigi. Jadi apa di antara nutrisi yang baik untuk anak-anak ini? Kita kena balance. Apa pun balance, susu, protein, karbohidrat. Kita kena ikut dia piramid makanan. Itu adalah yang basicnya. Dia tak ada spesifik you kena makan buah yang banyak untuk pastikan. It's a part of vitamin. Jadi balance diet, kurang yang bermanis. Itu yang susah nak buat. Tapi itu kurang yang bermanis. Sebab kanak-kanak ni dia orang kata mengikut contoh. Jadi dekat rumah tu even pun berus gigi yang saya nak tekan kat sini kan, selain daripada yang dewasa tadi, kanak-kanak ni sampai umur dia 6 macam tu kan, ibu bapa bawah 3 tahun 4 tahun ibu bapa memang kena beruskan. Ini kena beruskan sebab dia tak mempunyai keupayaan untuk memberus dengan baik. Jadi dia akan nampak berus tapi kebersihan, kita nak tahu kebersihan tu. Lepas tu kita panggil supervised brushing, maknanya sekarang ni adalah ibu bapa jadi inspektor kat rumah. Berus gigi dulu, lepas kita check. Sampai dia dah boleh bersih yang baik, dan lepas tu kita boleh biarkan. Doktor, saya nak tanya. Sebab ada orang dia memang ada tabiat dia lepas makan terus gosok gigi. Adakah itu tabiat yang bagus? Sebab saya dengar pula kata jangan gosok gigi terus. Ada hakis ke apa ke kan? Yang baiknya kita tak boleh lepas makan terus berus gigi. Jangan berus gigi. Kita kena tunggu sekurang-kurangnya 40 minit ke atas. Lepas tu baru kita berus gigi. Sebab lepas kita makan, dalam mulut kita ada bakteria, dia akan produce acid, dia akan menyebabkan acidic environment. Jadinya dalam masa selepas makan sampai 20 minit ke 40 minit tu adalah aktiviti dia. Jadi kalau kita berus gigi dengan keadaan berasid, pH acidic dalam mulut, jadinya hakisan tu mungkin berlaku dengan cepat. Jadi memang lepas 40 minit ke atas baru
kita berus gigi. Itu kaedah terbaik sebenarnya. Yang untuk betulnya. menjaga gigi, menjaga gusi untuk mendapatkan senyuman yang lebih manis. Ya, betul. Terima kasih banyak-banyak Dr. Nur Ashikin Abu Bakar, pensyarah dan pakar pergigian pediatrik, Pusat Pengajian Pergigian Pediatrik dan Ortodontik Fakulti Pergigian UiTM. Kita kena bersua lagi lah, Doktor. Banyak tentang gigi nak tanya ni kan. Sebab gigi ni dia akan membuatkan kita lebih yakin sebenarnya. Yakin Dia aset. Ya, betul. Kalau gigi kita sihat, gusi kita pinky-pinky, lagi rajinlah kita nak senyum. Betul. Lagi rajin kita nak cakap dengan orang kan. Okey, apa pun terima kasih kepada anda semua yang telah menonton kami selama 2 jam di Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini bersama dengan saya Irfan Syahmi Nasution dan saya Syafi Kaisar. Jadi senyumlah anda selagi masih ada gigi dan gusi yang pinky-pinky. Senyum selalu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Salam Malaysia Madani.